A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sakit-sakit sunnah, dan kepada mereka semua ya, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan keberkatan, dan mudah-mudahan ya kita mendapat petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala ya, sesuatu yang banyak perkara yang kita berhati-hati dalam melalui perjalanan hidup di muka bumi Allah. Setiap kita lalui kehidupan di muka bumi Allah ini ya, akan ditanya, akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi di sini ya, bagi Ustazah tidak mahu mengulaskan apa lagi, tetapi bagi Ustazah cuma saja akan memperbetulkan ya sedikit kefahaman diambil peluang oleh orang-orang ya, personal lah ya, untuk lakukan YouTube mereka, lakukan TikTok mereka dan sebagainya ya, nak sengaja nak menghangatkan ya, tujuan nak melakukan untuk mendapatkan lebih ramai ya, mereka nak rupanya bercakap. Ustazah ada cerita dengan Ustazah, baru Ustazah tahu rupanya dekat TikTok tu diorang boleh, kalau orang banyak ni diorang kata diorang dapat duit kat situ. So diorang tengah cari follower Ustazah dan sebagainya ya. Dan juga masing-masing memberi pandangan pendapat masing-masing. Ustazah minta maaf lah ya kalau Ustazah ada membuat, Ustazah dan Ustaz membuat ya mengikut ya, maknanya, tetapi hukum Allah tetap hukum ya. Hukum Allah tidak boleh sesiapa ubah. Apa alasan kamu, itu antara kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi Ustazah nak beritahu kepada kita semua ya, sesuatu yang di mana kita lebih kepada menuntut ilmu lah. Kita balik kepada agama ya. Ustazah tak mau layan sangat, cuma nanti Ustazah nak betulkan balik ya. Tolong kumpulkan. Ustazah kata kalau boleh sementara lah Ustazah nak pergi minta ilmu, tolong cari ya. Beliau bukan seorang Islam, tetapi cuba nak bercakap juga ya. Dan Ustazah minta ni, Ustazah tak tahu siapa dia ya. Ustazah tak mau kupas tentang dia, macam mana nak buka ya. Okey, Ustazah nak minta yang ini, tolong cari. Sekejap, mana dia? Ada kala dia, Ustazah tak tahu siapa. Sekejap, Ustazah minta je. Ada kala dia pada tak masuk akal doktor lelaki, lelaki-lelaki di luar. Sebab Ustazah nak tunjukkan sesuatu, dan beberapa lah ya untuk orang awam ya. Untuk orang awam Ustazah minta ya, mula Ustazah pada live sehingga akhir tidak dibenarkan sebarang edit pendek. Ustazah ulangkan, daripada awal sehingga akhir tidak dibenarkan sebarang edit pendek. Jadi ya, biar orang awam kalau nak dapat, biar dapat yang penuh ya. Tak perlu anda edit-edit pendek ya. Ketiga, dalam emosi Ustazah menyampaikan sesuatu itu dalam keadaan tegas. Ini soal agama ya. Jadi Ustazah tidak membenarkan ya. Ustazah cakap tolong belajar sikit bab undang-undang ya. Tidak dibenarkan sebarang edit pendek. Ini Ustazah dah beritahu ya, daripada mula sampai akhir. Jadi ini Ustazah dah beritahu ya. Jadi jangan buat kesilapan ya. Jadi Ustazah tengah mencari yang lain-lain tu, pandangan peribadi mereka tu antara mereka dengan Allah lah. Ustazah tak nak komen sangat lah ya. Salam guys, apa khabar semua? Menyambut wanita yang bersalin ya. Ada kala dia pada tak masuk akal doktor lelaki, lelaki-lelaki di luar. Salam guys, apa khabar semua? Okay, first since dah stitch saya so
Ustazah minta ya doktor yang bukan Islam jangan masuk campur dalam urusan orang Islam ya. Kuliah kafirun, orang kafir kamu cara kamu. Kami orang Islam ada pendirian dan ada cara. Ya, ada cara kami. Sebab kami percaya kami ni ya berkaitan kami akan dihisap, akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Dia semua cara cari tak jumpa ni jap. Ada kala dia kata tak masuk akal doktor lelaki lelaki-lelaki di luar macam ni lah. I tahu Tolong cari doktor ni, tolong ikut live Ustazah. Ni Ustazah tunggu you sekarang. Okey. Jadi sementara tu Ustazah akan minta ilmu, jadi tolong cari dia. Okey. Ya, dan Ustazah nak menjawab juga soal persoalan dia. Kita Ustazah sebenarnya nak sambung kelas. Ustazah tak nak layan sangat ya mesej-mesej yang you all bukan nak dengar dari mula sampai akhir. Yang bukan you all bukan betul-betul ya nak dengar apa yang disampaikan tu dengan jiwa hati yang terbuka. You all nak sampai ni benda agama. Terpulanglah masing-masing. Kamu ingat bermain-main dalam kehidupan. Ya, ingat Allah Ta'ala tak tanya, Allah Ta'ala tak hisap. Kat dunia kita bolehlah ya bercakap dengan mengikut akal kita dan sebagainya. Ramai yang silap bila baca Quran dan berhenti. Dan cuba dapatkan Cik Syah ni. Ya. Okey, Cik Syah. Jadi supaya Cik Syah jelas ya, tolong cari Cik Syah ni. Ya, supaya jelas ya dengar. Apa yang kalau Cik Syah dengar tak Facebook live saja sepenuhnya daripada mula sampai awal, akhir sampai akhir. Jadi saya haraplah ya orang Cik Syah dengar daripada mula sampai akhir. Ya. Saya faham Cik Syah, ya. Tapi Allah Taala kalau kita yakin kepada Allah Taala, kalau kita meletakkan pergantungan kita lebih kepada Allah Taala, ya nescaya Allah memberi ya subhanallah. Di luar sangkaan. Ya, Cik Syah minta, Tata minta Cik Syah tolong dengar Facebook live saja semalam yang Tata dah terangkan daripada mula sampai akhir. Ya, dia ada 2 siri dekat dalam Facebook tu. Okey. Saya minta sangat. Ya, minta. Banyak ni. Terkait dengan isu yang tengah viral sekarang ni. Okey. Saya tidak ingin komen tentang apa yang dikatakan oleh Ustaz atau jadi, saja minta maknanya Alhamdulillah ya Cik Sabri nama dia saya tak tahu namanya siapa. Tapi insyaAllah ya bagi saja dia positif. Dia faham apa yang saya sampaikan, dia faham. Ya, dan orang bila dia faham dia tak ada masalah. Hukum ialah hukum dan dia sebagai seorang suami dia akan cuba sedaya upaya buat yang terbaik untuk isterinya. Ya macam saja lah kalau you all ikut Facebook live saja semalam ya daripada mula sehinggalah kepada akhir ya jadi semua faham ya semuanya dalam keadaan faham ya cuma orang lah kadang-kadang ya bila diorang TikTok live mungkin lah ya gaji mereka rasa sebagai seorang tak cukup ya macam dia katalah macam apa tu lah minta kerajaan naikkan allowance lah dan sebagainya lah. Ya, jadi dengan cara buka TikTok ni nak cari pengikut dan sebagainya, carilah isu-isu dan tebuk-tebuk ya, ambil video tebuk-tebuk, ambil kata tu tebuk-tebuk ya. Untuk apa? Untuk nak dapatkan follower dan sebagainya. Ya Allah Taala tahu niat-niat kamu ya. Alhamdulillah. Ya kalau orang yang faham apa yang Tata sampaikan dia faham. Ya benda agama ni. Ya. Dan alhamdulillah Tata tengok Tata tengah cari ni. Ya, yang ada seseorang dia cuba ambil menyambut Tata tak jumpa lagi yang kata ada kala dia kata tak masuk akal doktor lelaki yang dikatakan kata so
Jadi Ustazah kata tunggu kan. Ustazah memang menunggu doktor ni. Tolong cari. Doktor yang ni kan. Ustazah cari doktor yang perempuan ni. Yang bukan Islam ni, ya. Ustazah nak terangkan. Dan ada orang Ustazah tak jumpa lagi. Dan kalau masa Ustazah ni ada pula orang hantar kat Ustazah. Kenapa panggil dan dia bawakan. Hilang ni. Dia kata Ustazah tak jumpa. Kamu ambil ya ilmu tu. Kamu video edit tu ya dalam keadaan yang terlalu. You all ambil pendek-pendek. Ya, dia cakap ni 3-4 jam. Ya, benda nak disampaikan 3-4 jam. Ya, lepas tu dia edit pendek mana yang boleh buat commercial untuk you all nak cari duit, nak cari income, ya. Lepas tu konon-kononnya bercakap lah, ya, guna akal masing-masing. Hukum Allah Ta'ala buat main-main dan sebagainya. Jadi, kalau nak tahu, Ustazah beritahu, ya, tengok Facebook Live semalam. Cuma Ustazah tak jumpa lagi ni, ya, yang berkaitan dengan ni. Saya tak jumpa. Kenapa saya tak dapat je? Okey, korang. Ke Ustazah lupa nak ni? Kait dengan menyambut wanita yang bersalin, ya. Ada kala dia pakai tak mati. Aku ni kan dalam pada kesihat ni. No. Okey, saya pernah cakap pasal nak kurangkan. Usaha nak kurangkan. Ustazah tengah cari ya yang kata yang ada orang cuba ambil ya dalam video tu dia cuba masukkan ya edit yang pendek. Yang dia editkan yang pendek tu ialah konon-konon dia keluarkan ya suami Ustazah ya dengan kata ya hospital apa yang tak ada pula dalam ni Ustazah nak cari. Sebab kena ada bukti. Kalau tidak orang kata kita fit. Jadi orang yang kena benar ada bukti kan. Kalau tidak orang kata fitnah pula. Jatuh kepada fitnah pula kan. Jadi so Ustazah kena tunjuk bukti lah. Ni Ustazah kena tunjuk bukti. Kalau tidak fitnah kan. Jatuh pada fitnah. Sesiapa penyakit sunnah ya, kalau ada tolong hantar kat Telegram Ustazah yang tentang mereka kata hospital cabuk. Ya, tentang diorang masukkan Ustaz, katakan hospital cabuk. Tolong hantar kepada Ustazah. Ya, tolong hantar kepada Ustazah tentang hospital cabuk. Okey, sementara tu penyakit-penyakit sunnah ya, kalau ada nanti Wawa maklumkan Ustazah buat minta Ustazah ya, Ustazah tunggu ataupun siapa dia Masyitah ke, tolong cari yang tentang point hospital cabuk tu. Ya, jadi Ustazah nak menjawab, ya, jangan disalahertikan bila Ustaz kata hospital cabuk tu, jangan disalahertikan dipergunakan oleh orang-orang yang ambil kesempatan untuk keuntungan. Ya, kenapa kita sebut macam tu supaya nak sedarkan, ya. Tunggu dulu, Ustazah tengah tunggu dulu. Ya, kumpul ramai-ramai dulu. View ramai-ramai, kumpul ramai-ramai. Ya, kumpul ramai-ramai. Buat permulaan ni kita belajarlah ilmu sikit, belajar menuntut ilmu.
Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan, keberkatan ya kepada mereka yang menuntut ilmu. Ya, kalau tak suka menuntut ilmu, tak apalah, ramai lagi. Ya, jadi di sini Ustazah pun nak juga yang tadi tu Pakcik Gad ya, Ustazah pun nak minta maaf. Jadi Ustazah nak beri penerangan, tapi harap Pakcik Gad dengar ya apa yang sepenuhnya, video Ustazah yang sepenuhnya ya, yang semalam lah Ustazah buat live dalam Facebook live. Sunnah tidak pernah bohong dua, sebab Sunnah tidak pernah bohong Ustazah tu memang dah kena hacks, memang orang dah buat macam-macam lah ya. Jadi Ustazah minta tolong kepada ya Cik Gad atau orang-orang lain ya, di bawah mereka, di mana mereka kata ya Ustazah macam mana pula kami ni di luar kemampuan ya. Kami di luar kemampuan ni nak buat macam mana Ustazah ya. Kami ni suami bukan tak sayang isteri Ustazah, kami dah cuba ya mencari pintu rezeki untuk anak kita, anak isteri bakal melahirkan dan sebagainya. Kalaulah Cik ikut perkembangan live Ustazah sentiasa panjang ya, semalam tu panjang live tu semalam tu. Ya, ada 2 siri ya, siri pertama dengan siri kedua. Jadi panjang live tu. Ya, Ustazah memberi penerangan kepada orang yang tak mampu macam mana. Ya, tolong dengar ya penerangan tu. Satu makna penerangan ni tolong dengar. Ya, supaya kita ni tidak dipengaruhi orang yang gila sangat, sikit-sikit dia edit pendek-pendek untuk ya mereka tak cukup. Income duit, nak cari duit, income tak cukup. Jadi bila income tu tak cukup, nak cari duit, jadi doktor, jadi nurse, jadi apa. Ya, kadang-kadang mereka jadi kerja-kerja mereka menyebabkan mereka tak cukup duit. Jadi mereka ni ya nak menjadikan TikTok ni sumber rezeki mereka. Tahap apa benda tah mereka nak jadikan sumber rezeki. Ambil video yang pendek. Punya panjang, video pendek juga mereka nak keluarkan. Jadi Ustazah nak beritahu kepada semua, sesuatulah ilmu yang kita semua kena pelajari. Barang siapa macam kita selalu dengar telinga berdesing. Biasa tak? Sakit-sakit sunnah ada pernah dengar telinga berdesing. Okey, kita cuba tengok. Okey, jap. Ya, telinga berdesing. Kadang-kadang kita selalu mendengar telinga berdesing. Kalau telinga berdesing ni macam mana kita nak buat? Ya, selalu orang tanya, Ustazah ya telinga berdesing. Jadi kita nak tahu ya dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW ni, satu perhatian apa pandangan dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Jangan keluar. Sebab Ustazah nak jawab soal hospital cabuk ni. Ustazah nak jawab soalan yang kata diorang viral, nak membagi kemarahan pada orang awam ya. Jadi tujuan-tujuan mereka tu jangan cabutlah, dengarlah sampai tu. Saja nak kumpulkan, Ustazah tunggulah doktor yang kata dia ikuti live Ustazah ya, walaupun bukan doktor Islam, tapi tahniahlah dengar, nak tahu ya tentang perubatan sunnah ya. Perubatan sunnah ni ya perubatan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkinlah ya doktor-doktor kat luar tu mereka belajar perubatan bukan daripada yang di dalam perubatan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kamu tidak tahu bagaimana perubatan sunnah Rasulullah SAW pun ada kehebatannya, ada kelebihannya. Ya, perubatan sunnah masih relevan untuk merawat penyakit-penyakit moden. Ya, jadi tidaklah seperti mana yang all cerita susahnya. Ya, kalau anda memekakkan telinga, tak mau dengar tentang perubatan cara sunnah Rasulullah, ya terus nak menghukum. Kalau anda kenal perubatan sunnah, saya nak cakap ya, golongan-golongan mereka yang banyak mengatakan tak mampu. Ya, golongan-golongan mereka yang dikatakan tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Mari kita balik dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Kalau kalian balik kepada perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, 100% anda akan lihat ya, inilah ya di mana akhir zaman kita balik dengan perubatan cara sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan lihat ya, isteri kita mengandung, beranak, bersalin ya, macam mana nanti ya, kita tak lari ya, sebab kita ikut juga prosedur-prosedur yang telah di SOP kan ya. Disebabkan mereka dah sediakan, tetapi kita ada cara ya, kita ada cara. Ustazah kan memberi pengajaran ya, memberi tunjuk ajar ya. Jangan kita melata ya orang yang video edit pendek ketika kita cakap dengan nada yang tegas, ketika kita bercakap dalam keadaan macam ni. Jadi Ustazah nak beritahu ni ya, jangan larilah, jangan cabut. Sebab tu Ustazah nak beritahu kenapa Ustazah kata hospital tu hospital cabuk.
Kenapa ustaz kata itu hospital cabut? Kalau ustazah lah, ustaz kata hospital cabut. Ustazah nak bela, nak beri kefahaman, kenapa ustaz sebut hospital cabut? Cuba komen. Dekat hospital tu berapa banyak orang dah komen. Dekat bahagian bawah tu. Nanti dulu ustazah nak simpan dulu. Ustazah nak simpan. Jadi telinga dengar dulu. Kalau apabila telinga berdesing ni, kita belajar sikit menuntut ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Kenal dulu. Kalau kita telinga berdesing ni, kalau kita jumpa doktor-doktor pakar, itu pandangan mereka. Tetapi tidakkah kita tahu dalam perubatan bahawa apabila telinga berdesing, maka hendaklah kita semua disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan kita berselawat ke atas Nabi. Ada apa rahsia ilmu yang kita nak pelajari? Telinga berdesing ni, kita dengar kadang kita duduk diam, telinga berdesing. Bila telinga berdesing, ada tak kata kulit kafirun. Cara doktor moden itu cara dia. Dan cara perubatan sunnah, dia ada caranya. Perubatan sunnah ada. Caranya, kaedahnya, dan siapa yang mengikuti, orang yang nak ikut perubatan moden silakan. Tidak ada siapa yang nak halang. Sebab tu siapa yang nak berubat cara sunnah, ustazah kata jadikanlah ia pilihan yang terakhir. Pilihan di mana tangan-tangan yang mereka rasa hebat tu, mereka dah tak mampu. Dan kalau kita nak pergi mereka kata operation kena 15,000, 20,000. Walaupun hospital kerajaan, mereka ada cas-cas di mereka juga. Sampai anda dah mereka kata macam tu, datanglah kepada ustazah, kita kembali dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW, bila anda mendekati diri di saat diuji oleh Allah Ta'ala, di saat anda didatangi oleh ujian dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tegur, ambillah pengajaran pada sakit kamu. Jadi bila kita ambil daripada pengajaran pada sakit kita tu, kita balik diri kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, anda rasa anda datang dengan 10 penyakit. Kalau mereka, tapi syarat di sana, iaitu perubatan moden dah menolaknya. Anda dah berubat di rata-rata, dorang semua dah menolak anda. Dan lepas tu mereka kata kena cas. Sampailah hospital kerajaan kata kena bayar banyak-banyak ni. Sebab nak bayar kepakaran mereka adalah benda yang orang nak cas. Dan kita di luar kemampuan. Orang yang tak mampu langsung. Nak bayar. Kalau kena kain macam mana ustazah ni, macam mana. Balik-balik kita perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Kita balik-balik. Bersama-sama kita balik-balik. Kita balik ikut acuan agama. Sebab Allah Ta'ala tegur. Ambil pengajaran pada sakit kamu. Sebelum ni kita dengar, kita nak sihat, kita dengar kepakaran manusia. Kita makan ciptaan, ubat ciptaan manusia. Kita terima dengan apa saja nasihat mereka. Anda laluilah. Anda lalui sehinggalah Allah nanti menggerakkan hati anda. Bila mereka kata, kita dah tak boleh buat apa-apa. Encik dah tahap 4 dan ini kita dah cuba sedaya upaya. Nak kena operate, banyak bayar je, kos dia macam ni. Kalau kata ada duit, tak apalah, teruskanlah. Kalaupun anda kata sebenarnya anda tak mampu, tapi kalau dah keadaan terdesak, semua orang akan jadi mampu kan. Jadi lepas tu ustazah pun nak beritahu juga, kembalilah kita dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang tuan-tuan nak ingatkan, dalam perubatan sunnah, kalau masalah telinga berdesing, kalau kita telinga berdesing, itu ada satu keistimewaan yang Allah beri kepada hamba pilihan. Ini tidak diceritakan. Kalau anda seorang katalah, tolonglah doktor, jangan ingat, janganlah memandang remeh, temeh, jangan memandang hina kepada orang ahli agama. Bukan semua ahli agama, mereka ini tidak tahu tentang perubatan. Bukan semuanya mereka tak tahu tentang perubatan. Jangan kamu melekehkan. Kamu ustaz, kamu ustazah. Kamu ikut je lah arahan kami. Kami ni, ini bidang kami. Orang ahli agama jangan masuk campur. Ni urusan kami. Kami lebih tahulah masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh kami. Tapi ingat, kamu tidak tahu soal perubatan ini ada kaitan dengan agama kami. Kul ya kafirun. Orang kafir cara kamu. Tak malam. Kalau siapa nak ikut cara yang dibuat oleh orang kafir, silakan. Tak tu saya kata buat. Buatlah kamu seperti mana sehinggalah kamu dah rasa kecewa. Dah kamu rasa mereka tu dah tak boleh buat apa-apa. Kamu akan 15 tahun. Kencing mana tak selesai. Darah tinggi tadi. Kaki lagi nak kena buang dan sebagainya. Pilihan di tangan anda. Allah bagi akal untuk berfikir.
Jadi buatlah, ikutlah. Tetapi jangan sekali-kali you all dah belajar perubatan moden, tetapi you all memperlekehkan mana-mana ustaz, ustazah. Jangan ingat ustaz, ustazah tak tahu tentang perubatan. Jangan ingat seorang ahli agama tidak tahu tentang perubatan. Memang ada yang tak tahu, memang ada. Yang ramai tak tahu tu ada. Sebab tu diorang menjenis asrah ajalah. Itu orang yang malam fikir. Bagi ustazah penting. Perubatan inilah jarum halus. Perancangan-perancangan mereka untuk hancurkan kekuatan-kekuatan orang Islam. Kekuatan itu ada pada darah orang Islam. Ialah kekuatan doa. Simple. Doa. Ada apa pada, kenapa? Ada apa pada anak-anak yang kecil? Kekuatan doa. Anak yang kecil, doanya mustajab. Anak yang menangis, setiap titisan anak yang menangis itu berzikir kepada Allah. Mendoakan kepada orang tua. Mendoakan orang tua. Tolonglah yang dengar ni bukalah dengan hati yang terbuka. Kalau anda kenal ulama-ulama yang besar, kalau kamu kenal bukannya ulama-ulama yang moden ni, kembali balik, cuba tengok balik, baca balik betul-betul. Buka balik Syekh Abdul Qadir Jalani, buka balik tentang Imam Ahmad, baca balik tentang Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Tengok balik tentang ulama-ulama yang betul-betul kalau mereka ulama tu mereka akan merawat zahir dan batin manusia. Kenapa zahir manusia itu sakit? Kerana batin hubungan manusia itu jauh dengan Allah Ta'ala. Daging kamu tidak akan menjadi busuk kalau kamu balik kepada agama Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya, ustazah kanser boleh kerawat? Jangan sampai ustazah membuktikan kehebatan perubatan sunnah Rasulullah. Adakah anda bersedia? Dan anda nak tahu, bagaimana anak yang sakit kanser, ustazah dah rawat lebih 20 tahun. Bagaimana anak yang kanser dan beza dengan ada anak kanser sekarang ni, tengok keadaannya sekarang. Janganlah memperlekehkan seseorang yang kamu tak kenal. Kamu nak ambil pandangan-pandangan, dia ada ustaz yang dia macam tu, tapi perbuatan dia tak tahu. Cuma dia tahulah tentang minyak daya tu saudat, dia sekadar tahu. Tetapi yang betul-betul mengamalkan ilmu yang dia tahu. Saya cakaplah ustazah tak pandai. Ustazah bukan orang yang pintar, orang yang cerdik. Sebab itu Allah Ta'ala kirim kepada ustazah seorang suami, di mana beliau belajar menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Beliau nak tahu, nak faham agama. Tinggalkan bidang engineering dia. Belajar dekat luar negara untuk sambung. Dia tinggalkan semuanya. Kerana apa? Dia pergi kat Universiti Azhar semata-mata dia minta bahagian pengajian Islam dan bahasa Arab. Dia ambil 2 bidang. Dalam masa belajar masa 4 tahun saja. Jangan pandang pelekeh pada seseorang. Jangan ingat bercakap ikut hawa nafsu, bercakap tanpa ilmu. Jangan kita ingat kita bercakap dengan seseorang mana lekeh pada seseorang itu. You all nak mewawarkan, you all ambil video yang edit pendek tu untuk menyebarkan kepada orang lain. Semata-mata niat kalian tu apa sebenarnya? Perubatan sunnah ni lah ustazah bangkit nak bantu orang-orang yang benar-benar susah. Benar-benar orang-orang yang tidak ada kemampuan supaya tidak dipermainkan, diperbodohkan oleh sesiapa. Ini yang ustazah nak ingatkan. Ini ustazah nak ingatkan. Jadi kita balik pada ilmu. Sebab ustazah kata dah lama dah sakit sunnah, ustazah mesti rindu nak belajar kita. Lepas itu insya-Allah kami buat kelas secara percuma. Secara percuma, dan anda boleh lihat kalau anda jumpa pesakit-pesakit macam-macam masalah sebelum ni. Macam masalah. Jadi bila anda tengok ustazah tunjuk dalam slide, anda akan jumpa semua yang mereka reject. Dah 3-4 kali operation. Yang lah kali doktor kata potong kaki, orang tu datang balik dengan ustazah. Nak berubat cara sunnah, Allah Ta'ala tunjuk bagaimana daging yang hancur, tulang yang hancur, elok kembali. Lepas tu jangan. Anda tak tahu.
Sebab tu saja tak nafikan ada perubatan, iaitu sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kafirun, orang kafir ialah perubatan cara orang kafir, kuliah kafir, orang kafir cara kamu. Okeylah, tak ada pun tak mau masuk campur dalam usaha kamu. Sebab itu kadang-kadang orang bila dia call ustazah minta tolong ustazah, ni anak saya dekat hospital, suami saya dekat hospital, macam mana saya nak buat? Saya kata minta maaf, ustazah tak boleh masuk campur. Kalau kamu dah masuk ke dalam sana, ustazah tak boleh masuk campur. Ustazah tak kesian ke dengan anak saya ni? Ustazah ni apa ni, penting diri sendiri. Ustazah tak boleh masuk campur. Macam mana kalau orang berubat cara sunnah, ustazah kata kalau kat sana dah luar sana dah tak boleh buat, dah reject, baru ikut cara sunnah. Kalaulah betul-betul you all, ustazah nak cakap berterus terang, kalau ustazah kata, ustazah masuk campur, ustazah tak boleh masuk campur. Sebab Allah Ta'ala dah jelaskan. Kalau kamu pergi ke sana, ustazah tak boleh buat. Nak suruh ustazah pergi hospital, nak bergaduh dengan doktor. Tak ada kerja aku nak gaduh dengan doktor. Tak apa suruh kamu pergi ke sana. Nak salahkan doktor. Bukan salahkan doktor, itu pilihan kamu. Jadi kalau apa pun dia kata, tunggu dulu. Biar doktor tunjuk kepakaran mereka. Biar mereka menunjuk kehebatan-kehebatan mereka menyelesaikan masalah penyakit zahir manusia. Biar mereka selesaikan masalah sakit zahir mereka. Biar. Kalau tak ada masalah. Bila mereka kata dah reject, dah apa, dah tak boleh, kita dah habis usaha, balik pada cara perubatan sunnah. Cuma ada syarat. Kalau kamu di dalam keadaan baru keluar hospital, kalau tahap kronik, semua ahli keluarga kena duduk, dengar dan ustazah menceritakan tentang perubatan sunnah, bagaimana proses, bagaimana racun keluar. Perubatan sunnah bukannya makan hari ni, esok baik. Perubatan sunnah, dia akan tunjuk setiap kesalahan, kesilapan yang telah kamu lakukan pada diri kamu sendiri. Racun steroid macam mana keluar. Ubat morfin macam mana keluar. Kalau kita makan benda yang ada, benda bahan-bahan babi ini masuk dalam tubuh badan kita, macam mana cara proses keluar. Sebab perubatan sunnah bukannya black magic. Jampi-jampi terus baik. Bukan. Salah faham tu. Perubatan sunnah bukannya black magic macam tu. Perubatan sunnah bukannya main jampi-jampi. Main tak ada jampi. Betul. Bukan. Kalian salah. Sebab tu ustazah tak marah. You all nak komen, you all nak marah. Yang penting marilah hadir. Sementara ustazah nak jawab ni. Tentang maruah. Yang dia cuba naikkan. Ustazah tak jumpa video orang ni. Nak katakan hospital cabut ni. Satu sahaja nak tunjuk benda ni supaya you all berfikir. Allah bagi akal ni untuk manusia yang berfikir. Yang dikatakan cabut ni, hospital cabut ni. Sahaja nak cakap. Dia ambil edit pendek saja nak untuk menaikkan kemarahan orang lain. Jadi sahaja nak betulkan, bagi faham. Nak bagi betul-betul you all betul-betul faham. Jadi kalau kita nak balik dengan cara perubatan cara sunnah, semua ahli keluarga, kalau kes kronik, kalau tak kronik tak apa. Kadang-kadang ada orang, sahaja saya kronik. Bila sahaja cek tengok, dia hantar ni, saya kata taklah kronik macam mana pun. Sebab tu sahaja malah nak lain tak kronik pun. Doktor kata tahap 4, bagi saya sahaja tak kronik. Sebab ustazah dah rawat orang lebih 25 tahun, lebih 20 tahun. Ustazah keluar dekat dalam MHI, TV3 tu. Anda boleh tengok tu. Dan ustazah tunjuk aja. Buka YouTube saja. Ni buka YouTube saja. Tak apalah sekarang ni you all tak perlu lagi dengan perubatan sunnah. Tak apalah you all sekarang ni tak apa. Tak kisah pun. Sebab kami ni, masalah kami grade-grade perubatan tu susah nak dapat. Minyak zaitun grade perubatan. Habatus sauda grade perubatan. Sebab saja niat nak tolong orang yang benar-benar susah. Jadi, tolong jangan melompat kerana video yang pendek. Jadi, saja minta maaf di kalangan orang-orang yang B40 yang ni, demi Allah. Saja tak ada niat. Benda tu saja sampaikan pada you all sebenarnya. Bukan pada you all. Itu yang ustazah nampak. Orang yang berkemampuan. Tetapi mereka berkemampuan. Tapi doktor lelaki yang mereka ambil sebagai pakar. Bukan ni ustazah nak beritahu. Jadi ustazah kata janganlah. Ada pesakit ustazah baru ni bersalin. Bersalin. Dia beritahu ustazah air ketumban tadi dalam pukul 5.30 pagi. Air ketumban dia
Dah pecah. Pukul 5.30 pagi air ketumban dia dah pecah. Pukul 5.30 pagi. Dia tunggulah call Ustazah. Dia tunggu juga. Dia tunggu saja pukul 11.30. Tapi Ustazah kata, dah terlalu lama tu. Tapi dalam jiwa dia. Dia bukan orang yang berkemampuan macam mana, tidak. Tapi dia yakin, perubatan sunnah ni, dia pertama Ustazah ajar kunci apa-apa pun jangan panik. Panik tu, itulah yang akan memberi ruang untuk kita tidak boleh berfikir secara waras. Kita tak boleh nak fikir secara waras. Jadi bila Ustazah cakap ni pukul dalam pergi hospital pukul 11.30 pagi. Bila saya kata pergi hospital berapa jarak? Saya kata pergi hospital tu. Pergi hospital berdoa pada Allah. Ustazah berdoa, ya Allah biarlah dia dapat doktor perempuan. Minta ya Allah ya Tuhanku, aku minta padamu ya Allah. Mudahkanlah urusan sakit sunnah. Ni orang tak mampu. Tapi bayangkan kesabaran, keyakinan. Orang kata alhamdulillah beliau sambut dimudahkan oleh Allah dapat doktor perempuan, bersalin pun dalam keadaan mudah. Dengan dekat mana? Itulah dia yang Ustazah nak beritahu, orang yang tidak berkemampuan. Tetapi inilah Ustazah kata, kalaulah benar anda nak tahu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW ni, Ustazah nak tunjuk subhanallah, orang yang kena pengaruh dengan ubat, makan ubat bertahun-tahun, kenapa darah tinggi, sampai dia cakap jangan tinggalkan ubat ni. Tahu-tahu je keluar berita KKM dalam ni ubat yang kita makan bertahun-tahun, tiba-tiba ubat itu ada masalah. Kan pernah berlaku. Tapi orang yang dah makan ubat macam tu bertahun-tahun ni, siapa nak bertanggungjawab ni? Kesan tu siapa yang nak bertanggungjawab? Siapa yang nak tanggungjawab benda-benda macam ni? Siapa nak terima? Siapa yang nak sokong? Kalau Ustazah bukti, Ustazah nak tunjuk ni lah. Ustazah buat dia ni berapa banyak bukti. Lepas tu saya kata Ustazah sebelum Ustazah lupa. Ni Ustazah punya ni. Okay, you all tengok. Ustazah bukan baru buat. MHI TV3 perubatan Ustazah ni, Ustazah Fifah. Jadi you all kenal. Bila Ustazah keluar dekat TV3 tu, apa yang berlaku? Mereka bukan tak tahu kebenaran. Sebab pesakit ni, setiap pesakit, permulaan dalam proses racun nak keluar, Ustazah akan beritahu. Ustazah akan memberi penerangan. Ustazah memberi penerangan. Jangan risau. Dengan Ustazah tak ada bayar konsultan. Tengah malam mesej dengan Ustazah tak ada bayar konsultan. Ustazah tak sama dengan di luar sana. Minta tambah allowance, bayar allowance. Nak jumpa Ustazah kena bayar duit berapa. Tanyalah pesakit-pesakit sunnah yang pernah jumpa Ustazah. Bukannya kata-kata tak ada sebarang perjumpaan. Cuma Ustazah minta datang dengan kesabaran. Biasa orang datang nak berubat ialah satu keluarga. Ustazah tolong cek satu keluarga. Mereka nak berubat cara sunnah. Tengah ada tindak balas. Malam-malam berlaku anak sawan. Nak buat macam mana Ustazah? Tiba-tiba berlaku. Suami aksiden. Nak buat macam mana Ustazah? Tak kena bayar. Tak kena bayar pun. Ustazah beritahu tak kena bayar. Jadi jangan ingat benda ni komersial. Bukan semua orang buat ni dengan duit. Jangan anda menghukum seseorang seperti mana kamu lakukan pada orang lain. Bukan semua orang seperti kamu. Sikit-sikit duit. Ihsan kamu tu hilang. Jadi di sinilah selepas Ustazah keluar dekat sini, apa yang berlaku? Kereta Ustazah dipecah. Laptop Ustazah dirampas. Dan mereka tidak benarkan Ustazah. Pesakit-pesakit ni. Pada pesakit ni, kalau dia cerita 3 kali, 2 kali. Dia pergi berjumpa dengan doktor. Dia sakit SLE, tulang reput. Macam mana sakit SLE, tulang reput dia tu. Dia pergi cek. Waktu Ustazah tengah racun keluar, Ustazah kata jangan dulu. Bila Ustazah kata okey, bila dah okey, pergilah cek doktor. Pergi cek doktor nak tahu. Ustazah boleh saya nak jumpa. Dalam racun keluar nanti dulu. Sampai Ustazah dah yakin, racun tu dah okey, pergi jumpa doktor. Buatlah cek, nak tengok kebenaran dia macam mana. Pergilah. Benda ni bukan main-main. Bukan saja buat reka-reka. Dan anda boleh tengok dekat sini. Ramai-ramai tengok ni. Sunnah tidak pernah bohong. Dalam YouTube Ustazah ni. Dan anda tengok dekat sini bagaimana proses
kanser dan sebagainya. Kebesaran-kebesaran, kehebatan-kehebatan Allah Ta'ala. Inilah yang laptop Ustazah semua pecah. Macam biasalah. Tapi Ustazah tak risau you pecahkan apa pun. Sakit Ustazah dia merata-rata masih kekal sampai sekarang. Kalau mereka dah kenal perubatan sunnah, sakit gigi ke, sakit apa ke, ini ke, diorang akan tanya Ustazah. Atau sebab perubatan sunnah Rasulullah SAW ni ada cara. Ada cara. Jadi janganlah kalau orang ni bercakap atas mengikut nafsu kamu, kamu tidak tahu benda-benda macam ni, istighfarlah kepada Allah. Beristighfar. Janganlah kamu belum lagi menjumpai Ustazah, melihat kehebatan. Jangan kita pula menghukum. Ingat Ustazah ni apa? Pesakit-pesakit sunnah semua tahu. Kami ni nak cari grade-grade minyak zaitun, batu saudat, grade perubatan. Bukan semudah yang disangka. Air Zam-Zam awal-awal mereka dah sekat. Mereka takut dengan kehebatan yang Allah jamin air Zam-Zam. Dalam air Zam-Zam ada ilmu yang manfaat, rezeki yang luas dan penyembuhan segala penyakit tu ada pada air Zam-Zam. Kalau nak kata penipuan, bersepahlah air-air tipu, barang-barang tiruan. Tapi itu semua alasan digunakan. Madu tiruan bersepah. Nanti yang tak dibenarkan, madu ni kita tak benarkan. Sebab mereka tahu grade-grade perubatan ni. Di mana kekuatan-kekuatan orang Islam ni mereka tahu. Mana yang menyembuhkan orang-orang Islam. Sebab tu sebelum berlaku tu mereka tutup dulu air Zam-Zam tu. Seolah-olah macam cerita Piramli lah. Jual belacan senyap-senyap. Jual ganja boleh. Cerita Piramli tu apa? Tak ingat. Jual ganja ke apa tak tahu. Dia kata jual apa tak. Nak sebut belacan kena senyap-senyap. Anak sebab belacan, nak belacan kena senyap-senyap. Kat situ Piramli dah beli. Tapi kalau nak beli candu ke ganja, tak ingatlah cerita Piramli kan. Tapi ada cerita dia, Piramli beli kat situ. Bila kita jual beli ganja tu, boleh pula. Cara terang-terangan. Tapi kalau nak beli belacan kena senyap-senyap. Ada Piramli beli. Tapi tak ingat cerita apa. Macam itulah. Jadi di sinilah bagi Ustazah. Tak apa, anda tak panggil Ustazah, nak panggil makcik ke, nak panggil apa, nak panggil opah pun boleh. Panggil opah. Sebenarnya panggil sunnah tidak pernah bohong. Panggil opah pun tak apa. Sebab ada pesakit panggil Ustazah pun Umi. Tapi kalau anda nak panggil opah pun boleh. Sebab saya dah jadi nenek dah. Dah ada nenek, dah ada cucu dah. Panggil opah pun tak apa. Panggil opah pun bagi Ustazah alhamdulillah. Memang itu satu peringatan dari Allah Ta'ala. Bila Ustazah jadi opah tu rasa macam, ya Allah, ya Tuanku, ajalku dah semakin hampir. Sebab itulah Ustazah bersungguh-sungguh Ustazah nak sampaikan ilmu perubatan sunnah apa yang Ustazah lalui. Ustazah pernah kanser, kulit Ustazah pernah teruk. Daripada hujung rambut sampai Ustazah tak boleh nak berjalan. Tapi Ustazah sembuh dengan kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Dan nak tahu orang lain sembuh tak sembuh, pesakit-pesakit sunnah ni, bukan Ustazah baru buat setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tengok ni, Ustazah keluar dekat MHI 3 berita ni, terus orang ni pun di blok. Berapa tahun ni? Berapa ni? You all boleh tengok sendiri. Lebih 20 tahun Ustazah buat. Lebih 20 tahun untuk Ustazah memahami perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Untuk Ustazah yakin, tinggalkan perubatan-perubatan yang lain. Tinggalkan suplemen-suplemen yang lain. Sakit gigi, kalau ikut doktor, kena buang semua. Fikir dalam hati, ya Allah, sudah. Kata cara sunnah tak ada. Kenapa kanser ni kita buat macam ni? Kenapa kanser macam ni? Jadi, Allah Ta'ala bila uji pada Ustazah, di situlah. Sebab tu saya kata, Ustazah tidak menafikan kalau doktor kata itu cara doktor. Itu cara doktor. Doktor tolong Ustazah menghormati cara doktor. Sebab tu kalau diorang datang, kalau di hospital Ustazah tak nak masuk campur pun. Saya cakap Ustazah tak boleh masuk campur. Diorang nak marah kata anak diorang mati. Bukan mati di tangan Ustazah, mati di tangan doktor. Ada orang mesej Ustazah biarkan anak saya mati. Kamu bukannya dalam rumah, anak kamu tu dekat hospital. Kata Ustazah nak masuk campur kat tangan hospital pula. Kerja doktor nak masuk campur. Tak masuk akal lah. Tak masuk akal saya cakap. Benda tu tak masuk akal. Benda tu kita rasa tak masuk akal langsung. Ini yang Ustazah nak beritahu. Takkanlah Ustazah nak masuk campur. Tak, Ustazah ni tak boleh. Kalau urusan mereka, kepakaran mereka, biarkan mereka habis buat kerja. Lepas tu Ustazah tanya, dah keluar hospital dah ni. Okay, macam mana keadaan? Kalau orang kes kronik
Ustazah pernah tunjuk lah. Ustazah boleh tunjuk. Ya. Kes kronik yang Ustazah dah buat. Ya. Janganlah you all ya, pertikaikan. Ya. Kalau Ustazah tunjuk kehebatan-kehebatan Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW masih relevan merawat penyakit kini. Dan kalau orang yang kata, ya Ustazah kaya boleh lah. Siapa kata Ustazah kaya? Duit Ustazah ni banyak habis kepada siapa? Tak boleh cerita. Tapi biarlah pesakit yang cerita. Pesakit lah kena cerita, bukan Ustazah kan. Ustazah nak tunjuk, ya. Inilah Ustazah tunjuk yang kronik lah, ya. Ustazah kena cari yang kronik. Sebab tak bagi syarat pesakit Ustazah ialah ya kena berubat dulu cara dengan diorang. Ustazah tak nak lawan dengan mereka. Jadi itu cara Ustazah nak ajar orang pun biarlah berubat dululah cara dekat luar tu. Ya, berubat dulu dengan diorang. Dengan Ustazah biarlah pilihan yang terakhir tak apalah. Ya. Sebab bagi Ustazah taklah semudah, tidaklah sesusah. Ya, penyakit zahir tu sebenarnya senang dirawat. Penyakit dengki yang Ustazah susah nak rawat. Penyakit dengki yang dalam hati manusia ni. Kita nak bukti kebenaran, dah nampak kebenaran pun dia takkan nampak. Sebab apa? Dalam hati dia ada penyakit dengki. Tak apa panggil Ustazah Opah, panggil Opah tak apa. Ya, Opah Sunnah tidak pernah bohong. Tak payah panggil Ustazah. You all tak payah nak labelkan Ustazah. Bagi Ustazah, nama Ustazah ni pun ya boleh buatkan kita tertipu lah. Ya, dalam bila Ustazah baca ya kitab Imam Ghazali, bila Ustazah baca balik, selidik balik, bila tu dia terdiam Ustazah. Ya, Ustazah tak mau tertipu lah dengan panggilan. Ustazah tak apalah panggil Opah pun boleh. Ya, Opah Sunnah tidak pernah bohong. Boleh ya. Jadi panggil Opah pun tak apa. Ya, Ustazah tak kecil hati. Tak kecil hati pun. Panggil woi makcik. Panggil lah woi makcik pun tak apa. Ya, panggil woi makcik ke, woi pakcik ke, ya. Tak ada masalah. Ya, belum makna anda tak kenal, maka tak cinta. Jadi tak perlulah kita nak meroyan sangat. Memang kita dah tua pun kan. Dah ada cucu dah. Tak lama lagi kan Ustazah dapat cucu yang kedua. Ya, tak lama lagi insyaAllah. Ya, Ustazah akan dapat cucu yang kedua. Ustazah nak tunjuk pesakit ya, yang tahap dia kronik. Keluar dia daripada hospital. Ya, Ustazah kena tunjuk tahap kronik. Ya, kenapa disuruh keluar pada hospital? Ya, bila dah tahap macam tu, you all dah tak boleh buat apa, suruh buat balik. Dah habis buat macam ni, ya, kenapa dipanggil? Ya, minta maaf kenapa Ustaz panggil. Sebab kita orang tahulah kenapa dipanggil hospital cabut tu kenapa. Ya, dah habis you all punya usaha buat macam tu, orang dah jadikan sebagai kajian ilmu korang. Ya, lepas tu sedap-sedap je korang suruh balik. Ya, ahli keluarga juga nak jaga, lepas tu you tinggalkan bagi ubatan-ubatan pada mereka. Dah ahli keluarga tak tahu nak buat apa dah. Ni macam mana ni Ustazah? Ya. Cubalah, ya. Doktor ada doktor perempuan, ada doktor Islam. Saya yakin doktor Islam, you all ada hati, ada naluri. Kalau you all belajar undang-undang perubatan sunnah Rasulullah SAW, ya, apa amaran Allah Ta'ala kepada syarat-syarat orang menjadi doktor. Di dunia, ialah undang-undang dunia lah, doktor dunia lah. Tetapi undang-undang seseorang yang nak menjadi doktor, kalau orang sakit A, you jadikan B. Kalau kesilapan sedikit yang kamu lakukan, ya, di dunia kita boleh macam-macam hujah. Tak apa kat dunia. Tapi jangan ingat Allah biarkan. Ya, jangan ingat Allah biarkan. Itu bagi Ustazah takut kepada Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata selesaikanlah dulu. Ya. Ustazah tengah cari ni sebab dah lama sangat. Terlalu lama. Lepas tu kalau jumpa Ustazah senang. Okey. Kita dah tunjuk ni. Okey. Tolong dengar apa Ustazah nak cakap. Ya. Jangan kata Ustazah berduit. Siapa kata Ustazah berduit? Ustazah sampai sekarang rumah tak ada. Tanah tak ada. Tapi semua duit Ustazah habis ke mana? Duit Ustazah banyak habis semua kepada pesakit-pesakit sunnah.
Jangan kamu tak kenal ustazah, kamu tabur fitnah. Ingat, fitnah tu lebih besar dosanya pada membunuh. Di mana ustazah ambil keuntungan daripada pesakit? Tanyalah pesakit. Tanya mereka pesakit. Walaupun ustazah ni tak kaya, tetapi bukan bererti untuk ustazah orang bayar perkhidmatan ustazah. Bukannya orang kena bayar perkhidmatan ustazah. Jadi jangan kamu tak kenal ustazah, jangan nak menghukum orang. Jangan ingat semuanya komersial. Saya dah tunjuk. Ini dalam masa yang singkat. 2-3 hari. Manusia balik kepada perubatan cara sunnah. Daging yang busuk. Macam mana jadi elok balik. Daging yang hancur. Macam mana Allah Ta'ala elokkan balik. Dengan hanya kamu kenal perubatan sunnah Rasulullah SAW dan gerik-gerik perubatan sahaja. Lepas tu Ustazah tak nafikan. Doktor belajar di sana. Tak apa, itu ilmu doktor. Ustazah tak nak masuk campur. Lepas tu orang kadang-kadang telefon, tolong ini. Ustazah tak boleh tolong. Ustazah tak boleh tolong. Tetapi, bila dah keluar ke sana, tapi Allahu Akbar. Tanya pesakit-pesakit sunnah, Ustazah jual apa? Ingat Ustazah ni menjual barang. Masalah. Kalau jual, dah lama Ustazah jual pada orang awam. Berapa ramai yang minta, orang kaya minta kepada Ustazah, kamu tak kenal Ustazah. Kamu tak kenal. Kalau kamu kenal Ustazah, ini yang Ustazah nak beritahu, jangan menghukum seseorang kalau kamu tak kenal. Kalau kamu tak kenal, jangan menghukum. Jatuh kepada fitnah. Okey, balik kita pada ilmu. Kalau kita belajar tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, apabila telinga kita berdesing, kadang pesakit tanya, Ustazah, kenapa telinga saya berdesing? Selain lain, Ustazah kata, letakkan air warid, letakkan sabun pati ahmar dekat dalam telinga kita, pati asfal, dan jangan dikorek, jangan diusik. Jangan dikorek, diusik. Jatuh letakkan pati ahmar, pati asfal, dan apa nasihat Nabi, apabila telinga berdesing, hendaklah disebutkan nama, dan disebutkan Nabi SAW dan berselawat kepadanya, Sayyidina Muhammad SAW. Zakarallahu bi khairin man zakarani. Maknanya Sayyidina Muhammad SAW, semoga Allah menyebutnya dengan kebaikan terhadap sesiapa menyebutku. Ini riwayat At-Tabarani dan Ibnu Sunni. Jadi bukan tak ada dalam perubatan sunnah. Jangan tak ada. Bukan tak ada. Jadi setiap pesakit sunnah, saya ingatkan, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad SAW. Zakarallahu bi khairin man zakarani. Kenapa? Sekebanyakan manusia suka masa Allah memberi telinga, suka mendengar radio, suka dengar muzik-muzik. Dalam telinga kita mendengar yang haram, mendengar mengumpat, mendengar mengata. Tapi dengan berkat kita berselawat ke atas Nabi. Ya Allah, jangan ditutupi telingaku, dengan mendengar kalimah-kalimah Allah, dengan mendengar Al-Quran. Jadi tanda Allah cinta seseorang itu, kadang-kadang telinga dia berdesing. Kadang-kadang doktor pun dia tak boleh nak kesan. Doktor moden dia tak boleh nak kesan. Sakit ni sakit apa? Doktor kata dalam telinga tu tak ada apa-apa pun. Ingat kalau ada pesakit Ustazah kan, hari tu datang masa kita program hari tu kan. Dia letak, dia buat macam tu. Bila dia buat macam tu, dia nampak bila tu keluar air bisa tu, keluar dalam telinga. Air bisa. Jadi pesakit-pesakit sunnah, masukkan pati asfal tu dalam telinga you all masing-masing, bacalah ini. Baca.
Yes, atau kalau kita tak tahu, selawatlah ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang telinga berdesing ni, tanda Allah, tanda Rasulullah SAW itulah tanda-tanda. Kamu tu dekat dengan Rasulullah SAW sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala beritahu, minta kepada Allah, jangan ditutupkan pendengaran. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Ta'ala tutupkan pendengaran kamu. Tutupkan mata kamu. Manusia ada telinga tapi buat pekak. Ni, Taza bercakap ni. Taza beritahu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Taza dah tunjuk kehebatan sunnah. Sebaru sedikit. Kalau anda jumpa nanti macam-macam you all jumpa. Kehebatan sunnah Rasulullah SAW ni. Bila you all dengar dengan telinga tu, inilah kadang-kadang manusia pakai komen, pakai cakap, ikut dan dia saja, sedap dia saja. Inilah yang Allah Ta'ala tunjuk, yang ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang Allah Ta'ala ingatkan, manusia yang telah ditutupkan telinganya. Allah bagi pengajaran sakit pun, kalian masih lagi. Tak apalah, kalian berubatlah di luar dulu. Ustazah tak suruh pun sebab kami ni perubatan tak ada. Semua pesakit sunnah ni ikut giliran masing-masing. Kami ada sikit, dia makan sikit-sikit aja. Berapa banyak dekat pejabat satuan ustazah tu, banyak yang tiruan. Berapa banyak yang minyak zaitun, batu sauda, yang kami kata bukan grade perubatan. Yang tidak ada grade perubatan. Itu letakkan telinga tu, ada telinga, dia tak faham. Yang ustazah sebut ni ayat Quran. Tahu tak, ustaz bila baca bab apa nama Allahumma salli wa sallim. Bila ustaz membaca tentang bab Dayus ni. Bab Dayus. Ustaz kata bertahun-tahun ustaz belajar bab Dayus, ustaz belajar agama, pergi Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke sana, ustaz pergi ke Indonesia, ustaz pergi ke Syria dan ustaz pergi ke merata-rata. Tidak dibuka mana-mana ulama tentang hadis tentang Dayus. Pertama sekali ustazah nak beritahu bila suami ustazah buka tentang bab Dayus, dia nangis dulu. Menangis ustaz. Menangis ustaz, menangis. Hati saya kata kenapa yang menangis? Menangis. Lepas dia peluk isteri dia. Yang abang minta maaf dulu abang tak tahu. Kenapalah ahli agama menyembunyikan? Kebanyakan ahli agama suka menyatakan isteri yang nusyus. Mana-mana ceramah agama suka sangat diorang buka tentang isteri yang nusyus. Tapi bila bab laki Dayus ni seolah-olah disembunyikan. Disembunyikan. Disembunyikan oleh ahli-ahli agama ni. Tentang bab Dayus ni. Sebab tu kita selalu dengar kalau pergi mana, bab nusyus. Dayus ni terkena pada batang hidung sendiri. Jadi ustaz minta, ya Allah ampuni aku, ya Allah, menangis dulu. Tak apalah. Apa pun kita akan menyampaikan kebenaran. Kita akan sampaikan kebenaran. Yang benar itu tetap benar. Kita ni manusia. Kita manusia takut kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri peringatan sebelum kita mati ni. Wahai, kalau suami-suami dengar, ustazah macam mana masuk syurga ke saya? Syurga neraka urusan Allah. Cuma peringatan Nabi Muhammad SAW, peringatan ayat-ayat Allah. Tanda-tanda, macam orang nak beranak ada tanda. Manusia nak kematian ada tanda. Semua kita ni ada tanda-tandanya. Semua tu ada tanda. Kita semua ada tanda. Jadi Allah beritahu, jangan tolonglah faham apa kita sampaikan. Tanda-tanda yang dimaksudkan Allah Ta'ala, tanda-tanda nusyus tu. Tanda-tanda, isteri nusyus ada tanda. Apa dia beritahu, atau kita belajar agama. Dayus ni ada, apa dia laki Dayus. Kalau kita tersilap, ya Allah, benda ni aku tak tahu. Allah Maha Pengampun, wahai manusia yang berdosa. Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Semoga Allah murahkan rezeki kalian. Murahkan rezeki kita semua. Kita ni duduk di zaman, kita duduk dalam keadaan sistem. Dalam keadaan sistem, dalam keadaan sekarang ini semua bercampur baur. Jadi kita membesar dalam keadaan suasana yang mengelirukan. Kita ni hidup dalam suasana, mereka mengelirukan kita semua.
Jadi Ustazah nak minta maaf lah kalau benar-benar lah ya. Ustazah minta maaf bagi pihak Ustazah dengan Ustaz. Kalau lah orang yang bawa B40, kalau dia kata terasa sangat. Ustazah pun pernah jadi orang susah. Demi Allah. Nak makan nasi lemak susah. Tapi Ustaz macam mana Ustaz memperjuangkan. Yang Ustaz marah tu kepada mereka ni ya. Minta maaf lah. Ada sebahagian ahli agama, kawan-kawan Ustaz sendiri bukan tak berkemampuan. Tapi bila orang isterinya nak beranak, senang je diorang lepas tangan macam tu. Bukan kerana yang marah pada orang awam. Kami orang awam tak ada masalah. Ya. Sedih kami kat situ sebenarnya. Bukan yang orang ni suka ni. Lepas tu Ustaz kata balik kita dengan perubatan cara sunnah supaya kita tidak dibohongi oleh sesiapa. Allah akan selamatkan kita. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Ustazah bukan kaya. Ustazah tak ada rumah, tak ada apa. Ustazah tak ada apa-apa. Ini semua ya sewa je. Tanah pun satu tanah Ustazah tak ada. Ya, nak sediakan tanah kubur Ustazah tu pun, ya itulah tanah kubur aku besok hari aku nak mati. Ya tak apa, tak nak panggil Ustazah, panggil opah pun boleh, tak apa. Ya, anda tak apa, Ustazah tak kisah. Anggap je Ustazah ni opah. Ya, Ustazah memang dah nenek dah tua dah sebenarnya. Ya. Kalau kata you all cakap handphone ini semua, ini bukan duit Ustazah. Duit ni bukan duit Ustazah. You all berburuk sangka kenapa? Ni kalau nak handphone Ustazah, inilah handphone Ustazah berapa kali rosak. Ni handphone Ustazah ni berapa gig. Ya. Ini pun hadiah daripada orang. Jangan berburuk sangka. Ya. Jangan menghukum seseorang. Yang belakang Ustazah ni, barang apa? Ni semua orang-orang hantar. Ya. Dekat Pejabat Persatuan Perubatan Sunnah, orang hantar untuk cek. Ustazah, adakah minyak zaitun yang saya keluarkan produk saya ni grade-grade perubatan? Mereka minta nasihat, hantar contoh-contoh madu. Adakah madu saya ni madu yang tidak ada gula, madu yang tidak dicampur. Ya kalau kajian madu, kalau kata selalu kat diorang hantar UKM cuma cek ini madu. Tapi madu betul-betul orang tahu tak antara perbezaan dikatakan madu dauan nombor 1 dengan madu dauan nombor 2, orang tahu beza ke tidak? Sebab tu orang minta tolong dan bukan kena bayar pun. Tak percaya cakap Ustazah. Ustazah tak ingat. Ya, siapa nama pesakit Ustazah tak ingat. Ya. Tahu-tahu je mereka hantar. Mereka hantarlah kat Ustazah. Ustazah pun tak tahu kat mana nak cari. Ustazah pun tak ingat. Kejap. Ya, tapi tahu-tahu je dia hantar. Ustazah, ada saya hantar barang. Ustazah cek, tolong cek minyak zaitun atau saudak ni okey tak? Ada tak minyak zaitun ni termasuk grade mana? Ni kawan saya jual. Ya, jangan buruk sangka lah. Ustazah nasihat ya. Anda tak kenal Ustazah, jangan terus menghukum. Okey, jangan terus menghukum. Okey. Ya, apabila telinga kita berdesing, hendaklah kita sebut, kita hendaklah disebutkan Nabi SAW dan berselawat kepadanya, ya, seperti Sayyidina Muhammad SAW, zakarallahu bi khair man zakarani. Ya, ini nak beritahu. Ya, jadi bi khair man zakarani. Ingat. Ya, zakarallahu, ya, zakarallahu bi khair man zakarani. Ingat. Ya, Sayyidina Muhammad SAW, semoga Allah menyebutnya dengan kebaikan terhadap sesiapa yang menyebutnya. Ya, Allah Ta'ala supaya jangan Allah tutup telinga kita, ya, untuk mendengar. Supaya kita membaca Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, bila dibaca hadis, takut kepada Allah. Oh, ni Nabi yang bercakap. Ya Allah, Ustazah bercakap ni tentang hadis Nabi rupanya. Bukan Ustazah bercakap mengikut hawa nafsu. Kalaulah nada Ustazah tu diedit dan benda tu you all rasa wah tu terlampau tegas Ustazah, salah cara Ustazah buat, Ustazah terima teguran tu. Ustazah tegur. Ustazah terima teguran tu. Sebagai hamba Allah, Ustazah terima. Jangan putar balik hadis. Siapa kata putar balik hadis? Orang yang tidak menerima apa diperintahkan oleh Allah, ini jangan main-main ke? Anda buka YDP Persuna ni, ya. Tu hadis dia. Pergilah cari kitab tu. Ya, pergi cari hadis tu. Jangan kata kamu orang awam, ya carilah. Ya, jangan cari lirik lagu je, jangan cari lirik lagu. Ya, jangan hanya tahu cari lirik lagu. Anda buka YDP Persatuan Persuna. Ya, dekat situ YDP kita ada kongsikan. Ya, ni hadis-hadisnya. Ya, ini bukan kami yang bercerita-cerita ni.
cukup-cukuplah. Kalau suami yang suka menusyuskan isteri, ya, jadi kita kena takut. Ini ayat Al-Quran ni untuk kita, untuk manusia. Jin dan manusia, Allah ingatkan. Kalau kita tidak mau menjadikan Al-Quran ni sebagai panduan, Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah penawar. Yang haram tetap haram, yang halal itu tetap halal. Yang benar tetap benar, yang batil tetap batil. Tidak akan ada sesuatu penyembuhan, kebenaran dicampur dengan batil. Ambillah air zam-zam satu kontena, letak setitik alkohol, tidak ada penyembuhan. Sedikit pun tidak ada penyembuhan. Kebenaran ialah kebenaran. Kebenaran dengan kebatilan tidak boleh dicampurkan. Satu kontena air zam-zam dicampur dengan 3 titik alkohol pun tidak ada kebaikan. Mesti kebenaran ialah kebenaran. Air zam-zam, air zam-zam. Tidak boleh dicampur-campurkan. Ini saudara nak beritahu ni, kebenaran ialah kebenaran. Ya. Jadi ini yang saudara nak ingatkan kepada diri saudara sendiri. Dan apabila saudara balik kepada agama, bila Allah uji saudara yang sakit, saudara nampak. Ya, pesakit-pesakit kronik saudara nampak. Ya, kebenaran-kebenarannya, kehebatan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka kata kronik sangat, ya tak boleh macam ni, duit kena beribu-ribu. Oh, kita nak bayar ni. Allah bagi manusia ni akal dia. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Aku tidak pernah zalimi kamu. Wahai manusia, aku tak menzalimi kamu. Tapi kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Sebab tu Ustazah ingatkan, yang nak berubat cara sunnah, ya memang wajib tinggalkan yang lain. Sebab Ustazah keyakinan Ustazah, tapi berubat dulu kat luar tu. Berubat dulu dengan mereka. Rasa pakar sangat, pergi berubat dengan mereka. Ya. Sebab tu Ustazah tahu. Ya, sekarang ni kita nak sambut orang. Tak boleh, tak boleh. Nak buat apa pun kita tak boleh. Tapi dengan apa? Ya, dengan Ustazah ajar. Oh, macam ni teknik dia, cara dia. Tak perlulah ya, sampai perlu kepakaran. Oh, nak seluk-seluk sampai koyak. Berlaku kekoyakan dan sebagainya. Oh, kena-kena teknik supaya tak koyak dan sebagainya. Minta maaf lah. Ustazah kata, Ustazah minta maaf. Nanti yang inilah diorang edit. Ingat, Ustazah beritahu daripada mula sampai akhir tidak dibenarkan sebarang edit. Jadi, ya, Ustazah nak beritahu ni, peringatan kita bersama. Ya, orang ni, ayat ni Allah Ta'ala ingatkan, ya, supaya bila telinga kita berdesing, banyakkanlah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala ingatkan, ya, dalam telinga, kalau anda sakit telinga dan sebagainya, ingat balik muhasabah diri. Kita banyak dengan muzik, main gitar, ya, dengan alat muzik yang bergitar dan sebagainya. Ya, lepas tu kita pula yang mendengar lagu-lagu Raja Lawa, orang cakap yang sia-sia. Ya, benda itu mendatangkan sia-sia kepada akhirat kalian. Ingat? Ya, benda ini berkaitan. Tak ada confuse pun. Ya. Rakyat tak ada confuse. Saya dah cakap dah. Kuliah kafirun. Orang kafir cara dia. Itu perubatan cara dia orang. Pergilah. Jangan nak campurkan dengan perubatan. Satu saya kata, pergilah berubat dengan diorang dulu. Kalau diorang dah putus asa, diorang dah tak boleh buat, baru datang. Tapi saya saja nak datang dengan Ustazah, saya tak bagi. Biar you tahu ke dulu, kenal dulu. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu takkan kenal Islam kalau kamu tak lalui zaman jahiliah. Lalui dulu. Yang kamu rasa kepakaran manusia tu lebih hebat daripada Allah dan Rasul. Buatlah dulu. Ya. Satu lagi saya nak beri tahu pada pesakit sunnah, jika merasa semut-semut. Okay, jika kita merasa semut-semut. Ada apa kalau selalunya rasa semut-semut ni? Apabila bahagian kaki kita iaitu rasa sengal-sengal, ya, ataupun kita merasa semut-semut, ya, kat kaki kita rasa sengal-sengal, rasa tak selesa dan sebagainya, ya, maka hendaklah menyebut orang yang paling dikasihinya, iaitu katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini difahami oleh perubatan moden? Adakah difahami oleh perubatan moden? Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Ya, adakah boleh difahami apa keberkatan orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kaitan-kaitannya orang yang berselawat mengikati Nabi,
ya, orang itu akan, ya, kalau darahnya, setiap sarafnya, sebab tu tak nak tanya. Ya, menghidupkan urat saraf mati, doktor boleh buat atau tidak? Suruh Ustazah suruh fikir saja. Tapi apa setiap kehebatan, setiap huruf Allah, baris Allah daripada Al-Fatihah, Kasrah, Dhammah. Dan apa dia setiap kebaikan-kebaikan kami berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ya ada. Kalau kalian percaya, ya, oh ini ada orang mendengar ketawa gelak-gelak, kadang kita boleh dengar, ya, pakar tah mana tah, oh gelak-gelak ketawa tu, oh boleh buatkan umur panjang lah, apalah. Ya, tapi ini daripada yang kami dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya, ya, ni setiap saraf manusia ini dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini berselawat, belum lagi orang yang berikhtiar, ya, dia 100% ikut perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, saya dah selawat Ustazah. Ya, kamu dah selawat. Tapi adakah kamu menjadikan perubatan cara sunnah Rasulullah total 100%, ya, untuk kamu, ya, tinggalkan makanan yang haram, yang meragukan, benda yang subahah, benda yang kamu tak tahu, tak jelas dan sebagainya. Sebab kamu perlu kepada Allah Ta'ala jaga. Ya, bila kita bermasalah, bila kita susah, bila kita sakit, kita perlu doa yang mustajab. Doa mustajab itu ada pada diri anda sendiri. Bila darah kita, satu Islam ni amat berhati-hati. Jaga soal darah ni. Dan mereka tahu darah orang Islam, kekuatan orang Islam. Sebab tu ibu yang mengandung, ibu yang bersalin, ya, mereka dah tahu dah. Ya, doa mereka adalah mustajab. Anak yang lahir kecil sebulan, 2-3 bulan, ya, anak-anak kecil, doa mereka mustajab. Tapi apa perancangan mereka? Kalau anda orang Islam tak kenal siapa musuh, ya, Ustazah cerita sunnah ni, you all tak faham siapa yang musuh. Inilah yang kita kena ingatkan balik. Ya, ini yang kita kena ingat balik. Tak apalah, you all nak cakap apa pun, Ustazah tak kisah pun. Ya, Ustazah tak rugi apa pun. Ya, selama ni hidup Ustazah bersyukur dengan Allah Ta'ala. Ya, tak ada rumah, tak ada apa pun. Ya, Ustazah menumpang daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala. Ustazah bersyukur. Ya. Jadi janganlah pula, ya, kalau you all tak tahu, tak kenal, ya, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kadang-kadang orang yang paling marah kita, paling maki hamun kita, tak dia besok bila kau dah kenal dengan perubatan cara sunnah 100%, dia orang yang paling akrab dengan Ustazah. Jangan buat main-main. Ya, dan tolong, bukan semua doktor itu, ya, dan tidak punya ihsan dan mempunyai hati. Ustazah percaya ada doktor yang mempunyai hati. Dan Ustazah boleh tahu tentang racun steroid. Ustazah boleh tahu tentang ini, tentang itu. Macam mana Ustazah boleh tahu? Kerana pesakit-pesakit Ustazah ada kalangan-kalangan doktor. Ya, macam mana Ustazah boleh tahu, oh mata ni berkaitan dengan jantung. Sebab bila Ustazah cakap, Ustazah kata bagi makan ubat, Ustazah cuma ikut dah ni. 3 titik kanan, 2 kiri. Lepas tu pesakit tu dia duduk. Dia seorang doktor. Jadi dia buat apa yang Ustazah cakap. Lepas tu dia beritahu pada Ustazah. Lepas tu dia bawa. Lepas tu kitab tu dah hilang mana dah. Ya, jangan ingat, ya, bukan Ustazah yakin, bukan semua orang doktor, ya, yang tak faham apa yang Ustazah nak sampaikan. Ya, doktor belajar, tetapi Ustazah minta juga pada doktor. Allah bagi angkat doktor Islam. Ya. Kalau doktor belajar ilmu doktor sampai situ saja. Ya, Ustazah doktor perhatikan situ. Cuba doktor, ya, belajar lagi ilmu yang di mana ilmu itu berserta dengan amal. Lepas tu Ustazah kata, siapa yang nak berubat cara sunnah, siapa nak belajar, saya nak belajar dengan Ustazah. Nak belajar kamu lakukan pada diri kamu, bukan lakukan pada orang lain. Apanya hebat perubatan sunnah? Kamu nak berubat cara sunnah, kamu nak belajar ilmu perubatan sunnah, bukan buat pada orang lain. Kalau doktor buat pada orang lain. Ustazah tunjuk bukti. Ni Ustazah tunjuk bukti. Ya, yang Ustaz marah sangat. Ya, bukannya Ustaz marah sampai tak terkeluar perkataan, hospital cabut. Jadi tolonglah, ya. Bukan niat Ustaz memperlekehkan, ya. Tapi Ustaz nak sedarkan. Ya, kenapalah, kami tahulah yang datang-datang tu orang yang susah ke hospital doktor tu. Ya, tetapi janganlah dilayan dan dibuat,
Ya, seperti yang doktor cakap ni. Ni doktor cakap ni, bukan Ustazah ya. Ni Ustazah ambil ni, doktor cakap ni. Ya, doktor cakap Ustazah ambil, bukannya Ustazah fitnah. Ya, walaupun hakikat kebenarannya, ya, Ustazah dah cerita. Kalau you tengok live Ustazah semalam, betul-betul tengok A sampai Z, semua itu jelas. Ustazah pernah lalui, ya, kesusahan dan sebagainya. Ya, tengok ya, Ustazah tengok cari kejap. Apa doktor tu cakap. Dia terpulang lah. Jadi fikir itu, kalau anda reda, anda buatlah. Tak apa tak. Nak cakap macam mana kan? Tak ada paksaan. Dia tak tahu Allah Ta'ala ingatkan, tak ada paksaan. Ingat anda saja dah ni. Tak sampai doktor tu dah tak nak buat dah. Dah putus asa dah. Mereka sampai diorang dah lepas. Baru cari Ustazah. Bukannya saya saja nak jumpa-jumpa, nak ini minta maaf, tak layan. Ustazah tengah cari ni, kejap. Dah lupa nama doktor ni. Doktor Sandra. Doktor Sandra Rahman. Ya. Doktor tak marah doktor. Doktor bercakap bagi pandangan doktor. Ya. Walaupun doktor bukan orang Islam. Ya. Tetapi doktor nak bagi pandangan doktor. Tak apalah itu pandangan setakat ilmu doktor. Ya. Ustazah ni belajar agama. Dan Ustazah ni diuji. Dan Ustazah ya, buat juga perubatan. Cara sunnah Rasulullah SAW 1%. Dan Ustazah ni sakit kronik doktor. Bukannya sakit sikit-sikit. Tapi Ustazah sembuh bukan perubatan moden. Ustazah sembuh dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 1%. Dan bukan diri Ustazah saja. Ya, kalau doktor tengok berapa ramai pesakit-pesakit sunnah yang mereka kat luar sana sebelum ni mereka dah makan dah, mereka dah berubat cara luar dan mereka dah akhirnya kat sana mereka dah confirm memang doktor dah kata tak boleh buat. Baru berubat dengan sunnah. Bukannya Ustazah terima-terima macam tu, tak terima. Sebab Ustazah tahu undang-undang tu, Ustazah tahu. Bab undang-undang Ustazah tahu. Ya, semua undang-undang you all dah kuasai. Siapa nak faham, siapa yang nak buka, siapa yang nak menerima perubatan sunnah ni? Tak ada siapa yang nak menerima. Melainkan orang yang dah sakit, orang dekat luar tu dah reject, baru Ustazah ambil. Tapi Ustazah bukti kepada mereka, ya, kehebatan sunnah Rasulullah kamu ikut. Yang mana manusia kata dah tak boleh nak dirawat, inilah dia kehebatan yang Allah dan Rasul nak tunjuk kepada manusia. Supaya orang sakit tu, ya, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah memberi apabila kamu ikut Nabi kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, kamu mendapat kebaikan dan kebaikan. Ya, Ustazah tak mau balik isu tu. Ustazah dah cerita jelas. Ya. Doktor lelaki tu untuk Allah Ta'ala dah letakkan hukum. Ya, terpulang pada masing-masing. Ya, nak bising-bising dia tu lantak korang lah. Ya, yang korang nak menolak tu hukum Allah Ta'ala terpulang. Korang nak letak sejuta ulama terpulang. Ustazah tetap dengan keputusan Ustazah. Ya, Ustazah dengan keputusan Ustazah. Ramai je pesakit sunnah Ustazah ni, ramai orang susah, bukan orang senang pun. Orang kaya-kaya datang, so Ustazah ni mampus aku tak pernah datang ke rumah orang kaya. Kalau Ustazah datang pun, ya, kalau dia kata saya bayar Ustazah duit ni, saya minta maaf. Mampus saya tak datang. Jangan ingat kekayaan kamu boleh beli Ustazah. Kamu satu, you all semua tak kenal. You all tak kenal Ustazah, jangan terus menghukum macam tu. Ya. Tapi Ustazah minta maaf. Ya, kepada orang yang kata B40 tolong. Tolong. Ini saya nak ajak kenal dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Untuk golongan kita yang memang susah, tak mampu, supaya kita ini ya diberi panduan, diberi tunjuk ajar. Ya, diberi ya bagaimana yang katakan kesihatan yang sebenarnya. Saya dah kuatkan suara ya. You all dengarlah dengan mata hati. Bukan ada telinga buka. Laki-laki di luar macam ni lah. I tahu korang tengah stres dengan isu ni. Okay, tetapi Ustazah ni dia ada buat live malam 2 malam lepas. I tak tahu semalam dengan whatever. Okay, tapi I masuk live dia. Siapa yang nampak kat situ? Okay, memang tahulah. So, I dah komen kat situ. Tapi, I think you guys take a step back. Okay, and just give dia benefit of doubt. So, I ada attachkan screenshot dekat sini. Yang proof I ada kat sana dekat live tu. She was attacking doctors, okay, doktor lelaki, okay, trying to say that doktor lelaki kenapa nak ambil ataupun nak belajar bidang wanita, hal ehwal wanita, macam tu, okay, that's the first one. Second thing, dia mempertikaikan kata so angry, she's so angry, okay, dan doktor pelatih semua, okay, bila dia orang tengah jolok seorang wanita kan, selok ke macam tu kan, semua nak pergi tengok, semua nak pergi ni, this and that everything. Hello Ustazah.
You really don't know, okay? Bukan doktor saja, tapi banyak lagi profession. Practice makes perfect, okay? You want a good doctor, you want your doctor to be the best doctor, your doctor kena ada banyak-banyak experience, okay? And that experience comes from practice. Means that lagi banyak dia seluk seorang wanita, lagi pandai dia bila dia seluk wanita tu, lebih skills dia will get better. That's how you know, okay, kenapa doktor ni seluk sakit, kenapa doktor tu seluk tak sakit, sebab mungkin doktor yang seluk awak tu dah kerja 10 tahun, doktor yang seluk awak yang sakit tu mungkin baru masuk kerja, macam tu. Okay. Second, how you expect the doctor to do something when the doctor never see. Okay, maksudnya biar belajar teori anatomi tu, okay, potong perut macam ni, keluarkan baby macam ni, apa dia punya muscle, dia punya layer, dia punya fat and everything is different when you going and standing there and doing it. The more you do, the better you become. So doctors, especially pelatih, if you tak bagi diorang chance untuk berlatih, okay, dalam 10 tahun ke depan, doktor tu yang awak akan tengok di hospital, and doktor tu tak akan jadi doktor yang baik. So you have to give them. They are students, they are learning. Understand? And medical is constantly learning. Kami belajar hari-hari. I pun baru je habis satu program, okay? We have to learn every day to be a better doctor. You don't come and say, doktor pelatih tidak dibenarkan melihat, doktor pelatih tidak dibenarkan membuat. No. How are they going to be a good doctor then? How? Macam mana doktor-doktor yang dinosaur ni semua nak turunkan ilmu diorang? So guys, I rasakan she has some personal problems, and I think she has some other internal problems yang saya boleh bagi tahu lah, Ustazah, I think you need help. Tolonglah dapatkan help. Okay? Kadang-kadang dia akan Okay. Dah habis kan? Doktor dah cakap kan? Ustazah tak ada dengan main kat-kat orang macam tu. Dia cakap A sampai Z, saya dah dengar sampai A sampai Z. Yang Ustaz katakan, ya, hospital itu hospital cabut. Ya, kamu reda ke dalam diri kamu semua ni? Ya, walaupun kita tak berkemampuan, reda ke kita ni dijadi, ya, bahan untuk mereka buat bahan kajian? Terpulang pada masing-masing, saya kata Allah bagi akal untuk kamu berfikir. Reda ke kamu, diri kamu dijadikan bahan uji? Bukan saya cakap. Ya. Walaupun kita ni susah, ya, kita ni tikus ke? Tikus makmal. Kita ni binatang ke? Binatang pun kita tak boleh buat macam tu. Lepas tu saya kata beza dengan perubatan sunnah. Ya, Tada bercakap dengan doktor ni juga. Ya, doktor, ustazah juga, ya, nak beritahu perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan arwah nenek ustazah juga bidan, dan ustazah punya 10 orang anak. No sikit. Ustazah semua dah ada pengalaman-pengalaman. Dan berapa ramai pesakit-pesakit sunnah yang doktor you all buat macam mana, ya, you all kata inilah, itulah dan inilah, sebenarnya tak ada apa-apa pun. You all boleh cerita dengan orang, untuk kita nak buat kajian, kita nak cek, terpulanglah pada masing-masing. Ya, you all ingat semua orang, mentang-mentang orang ni susah, tak mampu, ya, you all jadikan orang ini bahan ujian, bahagian kajian. Ya, lepas tu you bagi ubat, ya, kadang-kadang ubat tu pun kita kadang-kadang tahu-tahu je dah diberitahu dalam KKM, ubat tu mengandungi bahan apa sekian-sekian. Kalian kata terpulang pada orang masing-masing. Ini kenyataannya. Ini kenyataan doktor ni. Oh, kalau macam tu selesai sebab itulah banyak terkoyak. Tapi kenapa orang berubat cara sunnah Rasulullah? Dan nak tanya, ya, tidaklah seperti mana doktor dakwakan tu. Ya, alhamdulillah. Ya, mereka yakin, mereka bertawakal, setiap daun yang gugur pun atas arahan Allah Taala. Setiap daun yang gugur pun atas arahan Allah Taala. Durian belum masak, ya, diusik akan rosak. Ya, durian itu tak akan ada masalah. Tapi kalau durian tu gugur sendiri, insya-Allah tak ada apa-apa, doktor. Adakah orang yang tidak berkemampuan, doktor boleh menyatakan, you all untukkan jadi belajar untuk menjadikan lebih profesional, ya, menjadikan lebihkan diri you all profesional dengan menjadikan orang lain. Cuba letakkan anak isteri kamu, letakkan ahli keluarga kamu lah, tak payahlah buat orang yang memanglah orang tu tak mampu. So jangan letakkan, ya, orang lain, ya, sebagai kajian korang. Letak panggil mak korang, ya,
panggil ayah korang, marah tak boleh Ustazah cakap macam ni. Panggil sesiapa yang you all kata macam tu, panggil, panggil makcik korang, panggil adik-beradik korang tu buat benda macam tu. Ni kami ni ada ihsan tau. Agama kami ni ajar erti ihsan. Jangan kamu zalimi orang. Kalau kamu zalimi orang, takut kepada Allah Ta'ala. Bukannya kita boleh cuba-cuba buat ke orang ni sesuka hati. Oh, orang ni buat macam ni. Oh, ingat, benda ni boleh lepas ke dekat akhirat. Kat dunia tak apalah korang berhujah macam ni. Sebab orang kafir, dia tak akan faham benda-benda ni. Tapi, dalam segi undang-undang perubatan, Allah Ta'ala ingatkan. Allah bagi isyarat kepada ahli-ahli perubatan. Kamu tidak boleh menganiai orang. Sedikit kesilapan kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kamu tersalah potong, kamu kena ganti. Ganti. Ada hukumnya tu. Apa kamu ganti dengan harta kamu ke apa tu, wallahualam. Ada kitab dia. Ada kitab tu tentang perubatan ni. Mana boleh kita boleh buat orang kono-kono ini semua alasan. Saya tanya kalau doktor buat macam tu pada ahli, buat untuk diri doktor sendirilah. Kawan-kawan sesama kita baring, panggil doktor-doktor perempuan, baring, cuba-cuba kita seluk-seluk macam tu. Boleh? Maaf. Mungkin kata-kata Ustazah ni tolong jangan diedit, separuh jalan. Biar orang dengar sampai A sampai Z. Biar orang dengar A sampai Z. Jadi kalau orang terpulang. Walau memang kita tak mampu, tapi seorang suami redha ke kalau isteri jadi macam tu? Itu yang Ustazah lalui. Itu yang pengalaman pertama yang Ustazah dibodohkan. Lepas tu Ustazah tak nak berlaku kepada orang awam lagi. Itu zaman Ustazah susah. Kita tak tahu. Kita tak ada ilmu. Kita betul-betul doktor lelaki keliling tu. Masuk. Memang kata, oh itu bila kolek macam mana kami nak mahir. Bila Ustazah dah tahu. Tanya ni semua tu. Beranak ni. Taklah sesusah mana seperti mana korang dakwa. Kalau Ustazah ni dengar cakap korang tak apa jadi pada Ustazah ni. Manalah tak rosak rumah tangga. Seorang Muslim rumah tangga suami pun rasa dah tak elok lah hak isteri. Ni Ustazah nak ingatkan balik. Doktor bercakap tu atas dasar tu alasan doktor. Doktor bukan orang Islam, Ustazah tak pertikaikan. Itu cara perubatan yang diajar sana. Tapi kami ni belajar tentang perubatan sunnah ni bila sakit diuji. Ilmu itu apabila ilmu itu bersama dengan amal. Nak tahu ilmu? Saya kena kanser Ustazah. Bukan buat pada orang lain. Rawat diri kamu. Oh saya tak ada apa sakit. Kamu buat. Sunnah ni dia akan tunjuk kamu jatuh 10 tahun. Dia akan tunjuk lebam di mana. Ambil darah bertahun dia akan tunjuk. Kalian ingat Ustazah ni bohong ke? Budak ni apa yang diorang buat? Ni Ustazah tunjuk sakit. Ni kanak-kanak. Ustazah ambil kanak-kanak sebab kanak-kanak insyaAllah tak ada apa-apa masalah. Anak yang pernah ambil darah ni bertahun. Sunnah ni akan tunjuk setiap jarum yang ada dalam tangan kita ni. Dia akan tunjuk semuanya. Kecederaan dalaman tu dia akan tunjuk semua. Setiap kecederaan dalaman. Itu kehebatan sunnah yang doktor tak tahu lagi. Kami perubatan sunnah tidak mempraktikal pada orang lain. Pada diri sendiri. Nak tengok yakin atau tidak. Kalau orang tukang jual ubat memanglah cerita minyak zaitun. Habatus sauda. Madu kurma. Memang mereka akan cerita pasal ubat. Mereka makan minyak zaitun satu sudu pagi satu sudu malam. Ini hadis Nabi. Orang jual madu pun cerita macam tu. Sebab tu perubatan sunnah. Dia ada sukatan. Macam mana doktor bagi ubat pada pesakit. Ada sukatan. Dan kami tidak praktikalkan kepada orang lain. Tapi setiap orang nak belajar perubatan sunnah. Orang yang sakit itulah. Kamulah yang belajarnya. Kamu laluilah sendiri. Bila Allah uji kamu. Ubat penawar tu ada pada kamu. Kamu yakin dengan sunnah. Ustazah ajar cara macam ni. Jangan campur. Lihat kehebatan bila kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu perubatan sunnah permulaan dikeluarkan racun. Tak cakap terserang. Perubatan sunnah permulaan keluarkan racun. Bukan black magic. Macam mana kita dakwa. Perubatan sunnah ni. Perubatan sunnah bukan black magic. Tak akui perubatan sunnah bukan black magic. Apa yang kita dah masuk dalam darah kita.
Apa yang kita makan, kita pernah jatuh 10 tahun yang lalu. Apa yang kita telah buat dalam diri kita, semuanya Allah akan tunjuk dalam pada tubuh badan pesakit itu sendiri. Kami tidak menggunakan praktikal orang lain. Minta maaf. Ya. Banyaknya kita nak beranak macam mana. Ya, tak cukup, alhamdulillah. Ya, dalam keadaan kecemasan, budak tak boleh bernafas, tali pusat. Ustazah pernah lalui kecemasan semua tu. Perlu ke sampai nak berpuluh tahun, sampai berapa banyak orang nak dirobek macam tu? Perlu ke? Minta maaf. Tapi perubatan sunnah takkan diterima, seluruh dunia takkan terima perubatan sunnah. Ustazah faham? Tidak ada yang menerima perubatan sunnah 100%. Orang takkan terima. Orang kata dia gila. Ustazah terima orang panggil ustazah gila. Tapi bila kalian sakit, kalian akan ingat. Orang yang kalian kata gila ni nanti kalian akan ingat. Kalian kata ustazah sesat. Ya. Kalau ustazah sesat, berapa ramai yang mati? Sepanjang ustazah buat 20 lebih. Ya. Habis tu kata dah buat berapa cara rawatan sunnah, saya kata pergi cek doktor. Untuk ustazah nak buktikan. Pergi cek doktor. Tapi masa dalam proses rawatan tak dibenarkan. Tetapi selepas pesakit itu, dah keluarkan racun semua, saya kata okey. Pergi cek doktor. Nak tengok darah dia macam mana. Stabil tak stabil, makin dia berubat dengan cara sunnah, darah dia makin baik atau tidak. 100% cara sunnah makin baik atau tidak. Orang yang beranak, doktor kata macam ni cicit ni, diorang tak mau terima, ugut diorang. Ya, tak mau terima. Orang tu bawa lah ni, kad merah ni. Ya, kadang-kadang diorang buat kad merah ni semua. Bawa ni. Macam mana ni saya kata ni, diorang tak mau terima ni. Dah lah, nak macam mana? Tak ada berlaku kekoyakan. Ya, tak ada berlaku kekoyakan. Mereka yang beranak, banyak saya dah dengar, beranak-beranak banyak yang saya dah dengar. Tapi itu orang luar lah. Saya tak pernah ajar orang, dolar-dolar saya tak pernah ajar. Saya tak pernah ajar. Yang saya lalui sendiri, saya dah pernah bersalin di hospital, Ustazah pernah bersalin di swasta, dan Ustazah pernah bersalin di rumah, dan Ustazah sendiri pernah lalui semua pengalaman tu. Akhirnya agama itu tidaklah susah seperti mana. Bila kita bertawakal pada Allah, bagaimana Allah menjaga setiap tu. Kalau Ustazah ikut cakap doktor, anak nombor 2 Ustazah akan mati. Anak Ustazah nombor 3, 4 juga akan mati. Tapi dengan keyakinan kepada Allah, anak nombor 2, 3, 4 Ustazah sihat sampai sekarang. Apa kata doktor? Oh tak boleh, nanti puan baru je lepas operation ni. Oh tak boleh, nanti anak ni mati. Puan tak boleh, ni nyawa, melibatkan nyawa. Itulah alasan you all nak mempengaruhi orang awam. Tak apalah, tak apa, orang awam pun terimalah sebab you all pakar. Ustazah tak nafikan you all pakar. You all diiktiraf oleh seluruh dunia. You all mempunyai kekuatan hospital luar biasa. You all disupport oleh semua orang. Memang Ustazah tidak akan disupport oleh sesiapa pun. Ahli agama pun tak akan support Ustazah, tak tahu. Sebab mereka sendiri pun tak tahulah mereka kenal dengan perbuatan sunnah. Rasulullah 1% tu mereka rasa pelik ataupun mereka menyokong ataupun mereka sendiri pun menolak. Ustazah tak tahu. Kita pulang pada masing-masing. Agama ini tidak ada paksaan kepada sesiapa. Dan Ustazah, bila Ustazah buat macam tu, Ustazah berani. Yang Ustazah buat ni memang Ustazah nak tolong orang yang betul-betul susah. Di awal-awal Islam tu, yang menerima Rasulullah SAW ni, bukan kalangan orang kaya raya. Orang yang benar-benar susah, mereka lah orang yang benar-benar menerima Allahu Ahad, Allahu Samad. Di dalam perbuatan ada kaitannya, berkaitan dengan Allahu Ahad, Allahu Samad. Tak apa, semua orang tak iktiraf. Tak perlu iktiraf. Ustazah nak membuktikan, ya Allah, aku ni dulu kanser. Aku ni dulu tak boleh berjalan. Kulit aku ujung rambut sampai ujung kaki ni teruk. Tapi aku sembuh dengan kehebatan sunnah. Ustazah berani berkali-kali kau cakap doktor ini. Aku tak mau dengar dah. Aku nak benar-benar tawakal arwah nenek aku seorang bidan. Bagaimana tawakal? Ustazah pergi cari bidan yang umur 100 lebih. Ajak suami. Ajar macam mana ni nak buat, macam mana nak buat. Lepas tu minta ustaz kata ini. Tawakal kita dengan Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya bila kita yakin dengan Allah, tawakal tidaklah sesusah mana yang you all kata. Sikit ini kurang darah, inilah itulah. Ustazah ni kalau nak ikutkan doktor kata darah tu tak ada. Ustazah ni ada orang kekurangan darah. Tapi sepanjang Ustazah beranak salin, 1 sen buat doktor pun Ustazah tak makan. Kecuali pada anak sulung tu sebab Ustazah jahil pada waktu tu.
Minta maaf. Ustazah minta maaf kepada doktor. Ustazah tak marahkan doktor. Ustazah tak marah pun pada doktor. Ustazah tahu, Ustazah takkan benda perubatan. Panggillah JAKIM ke apa, dia akan anggap pelik dan mereka rasa oh benda ni bawa ajaran sesat. Tak apalah, bila you all sakit nanti tunjuklah kehebatan sunnah. Adakah semua pesakit-pesakit ni kes dia orang mati? Tahu tak, pesakit ni dah keadaan kronik. Ustazah tak boleh nak tunjuk sebab aurat pesakit. Ustazah tak boleh nak tunjuk kerana aurat dia. Dah bertahun pakai budak ni sampai dah teruk. Sampai mak dia serang. Pergi hospital waktu lockdown, waktu PKP, merayu, tolonglah bagilah anak saya. Saya nak jumpa ustazah. Tolonglah saya nak berjumpa ustazah. Tolonglah saya nak berjumpa. Saya nak ubat pada ustazah. Saya kata saya tak boleh keluar. Lockdown saya tak boleh keluar, Kak. Marah dia, maki Yamun. Tak pun tak boleh nak marah. Tak boleh nak marah ibu dia. Kenapa saya tak boleh marah ibu dia? Emosi seorang ibu waktu tu. Bukan saya tak nak tolong. Tapi waktu PKP dengan lockdown ni, semua ubatan sunnah semua susah nak dapat. Grade-grade perubatan susah nak dapat. Orang nak jumpa tak boleh. Yang diiktiraf hanya mereka. Kita tak diiktiraf. Tapi dalam tetap berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Bila kita ni, kita tahu situasi seorang ibu yang sayangkan anak. Saya kata, Kak minta maaf Kak. Cuma saya cuba usaha cari. Kod ada yang mana terselit-selit. Saya kirimkan ubatnya. Saya kirimkan ubat. Tanya mak dia. Kena bayar ke dengan ustazah? Tanya dengan mak dia. Kena bayar ke dengan ustazah? Kadang-kadang ustazah bagi je. Duit kakak duit nanti. Kakak jangan kira dulu. Duit tu kemudian. Jangan fikir pasal dia. Anak tu kena sembuh dulu. Mak dia cuba bawa hospital. Bila bawa dia lah, dia kata budak tu mental. Orang badan ni tengah gatal-gatal. Hujung rambut tadi. Tahu tak orang yang sakit eczema ni macam mana? Gatalnya macam mana? Boleh you all kata budak tu dalam keadaan emosi dia tak betul. Ya Allah, ya Tuhanku. Waktu ustazah pun berdepan dengan pesakit. Macam-macam jenis sakit. Sakit apa? Bukannya sakit. Orang kata saka ni sakit daripada hujung rambut. Macam sama lah sakit dengan doktor. Kanser lah, kencing manis lah, darah tinggi lah. Accident lah. Masukkan benda kat dalam hidung lah. Macam-macam ada. Anak terhempap, cucu terhempap. Tak boleh bernafas. Macam mana cara sunnah mengatasinya? Ni ustazah nak beritahu ni. Nak beritahu kepada kalian semua. Nak beritahu. Mati ke orang semua kan ni? Akhirnya, inilah. Saya kata buat ni. Makan je ni. Saya bagi sukatan. Saya nak tunjuk dengan you all. Janganlah cabar. Kita tak kenal. Ustazah tak halang pun. Doktor memang cara perubatan itu. Perubatan yang doktor belajar perubatan dekat situ. Itu kefahaman doktor. Dan ustazah tak nafikan. Itu ilmu doktor. Cara doktor memahami anatomi pun itu cara yang doktor belajar. Tetapi tak sama dengan ustazah. Kami ni nak berubat bukan percaya pada ubat ni. Tapi yakin kepada ubat ikhtiar ikut sunnah Nabi. Setiap cara sunnah Nabi itu adalah ikhtiar. Setiap ikhtiar kami mengikuti sunnah Nabi kami kerana kami percaya bila kami mati, kami nak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kami nak menjadi saksi besok hari di akhirat. Kami waktu kami diuji, kami tahu kami ini manusia ada khilaf, ada salah, melakukan dosa banyak dengan Allah Ta'ala. Sepanjang hidup 50 tahun, 60 tahun, ya Allah, kami tahu kami salah, kami khilaf, ya Allah. Tapi bila waktu proses racun keluar, di situlah pesakit akan sapu minyak, makan semua, diorang akan rawat diri diorang. Racun itu akan dikeluarkan. Itu semua saksi-saksi kebenaran mereka kembali dengan perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah ambil nyawanya, mudah-mudahan dia bertemu dengan siapa yang diikuti. Perubatan barat terpulang kepada sesiapa. Ustazah tak nafikan. Kalau kamu percaya pada kehebatan manusia, silakan. Sebab tu syarat dengan ustazah, berubatlah dulu kat luar. Ingat senang ke? Berapa ramai nak datang ustazah mesej pun ustazah tak layan. Ustazah tak jawab. Ustazah tengok macam itu saja. Sebab ingat, apa? Ni ustazah tunjuk, Doktor tengok. Ustazah bukannya, nak bohong-bohong, Macam orang kata, oh ni jual ubat ni. Tanyalah diorang ni semua. Kalau ustazah nak tunjuk ni, nanti riak pula. Kita tunjukkan ubat, kita hantar dulu. Apa yang ada kita hantar pada pesakit. Pesakit rawat diri mereka. Lepas tu ustazah boleh tak bayar sikit-sikit. Tak apalah. Sementara proses racun nak keluar tu dulu. Kita nak keluarkan racun. Ibarat
Benda yang haram, benda beragu tu nak dikeluarkan dari tubuh manusia yang bertaubat kepada Allah. Nak diganti darah yang baik. Ya, sunnah ada cara dia. Kami ada cara kami. Bukan ni, agama tu jelas dalam surah Al-Kafirun. Ya. Janganlah lari. Jangan lari tuan-tuan tunjuk kehebatan sunnah. Ya. Jangan lari. Tak apalah panggil nenek pun tak apa. Panggil opah. Ya. Kalau panggil opah, saya suka anak cucu saya panggil opah. Bila panggil opah, teringat. Ya, tengok Upin Ipin, teringat ustazah. Ya, opah yang membebel. Ya. Teringat. Itu kenapa ya ustaz panggilkan, itu hospital cabut nak beritahu pada orang awam. Itulah ya. Kenapa pula orang manusia tu korang buat kajian macam tu. Tak rosak ke bawah perempuan tu kau buat macam tu. Tak rosak ke rumah tangga orang buat macam tu. Kalau nak buat kajian mereka sama korang je lah. Kenapa nak buat pada orang lain? Panggil saudara mara korang. Siapa je sukarelawan? Ambil sukarelawan. Bukan waktu saat orang tu betul-betul nak beranak, nak bersalin. Kalau ada pun ambil sukarelawan. Tanya, ya, setuju atau tidak sukarelawan ni? Kami ni di bahagian ya untuk ni. Dan layanan-layanan, cakapan-cakapan kamu, bagaimana cara kamu bercakap. Ya, ni telinga Ustazah dengar tu masa anak pertama dengan kedua. Ya, apa korang selalu bising dengan ibu-ibu tengah tahan sakit sangat? Ya, dengan macam mana Ustazah tak panggil hospital cabut? Ustaz tak panggil hospital cabut? Macam mana layanan you all? Mentang-mentang lah mereka tak mampu. Ya, apa yang you all dah buat? Buat sedap. Ya, tahanlah sikit. Membising aja. Ya, jerit-jerit sana jerit sini. Masa buat tak ada lah. Fikir pula macam tu. Bahasa mereka. Bahasa mereka tu. Bahasa digunakan. Bila Ustazah tengok macam tu, ya Allah, ya Tuanku, ya. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan ya, Ustazah rasa hospital walaupun di kalangan orang-orang bawahan minta tolong jaga bahasa. Ya, walaupun mereka orang yang tak berkemampuan, ya, bagi mereka pilihan. Ya, janganlah semua kita nak masukkan tu. Kita tengoklah pesakit tu. Jangan semua orang kita nak buat test, kajian macam tu. Ada tak? Boleh tak? Tuan, kami ni tengah belajar. Jadi boleh tak kami nak buat ni? Tanya mana-mana suami pun tak setuju. Tanya mana-mana orang pun tak setuju. Kalau orang yang setuju tu, orang yang baik hati lah tu. Orang yang baik hati bagi dia untuk akan datang. Konon-konon itu untuk kebaikan. Ni pesakit daripada Sabah. Saya dah tunjuk ni pesakit daripada Sabah. Ya. Sebelum budak ni baik, sembuh. Apa you all tengok ya. Assalamualaikum Ustazah. Badan anak panas, hidung dia berbunyi dan belakang anak kering, panas dari kepala sampai perut. Doakan anak saya ya. Ini tak akan tunjuk yang lebih kronik. Ini you all tengok tarikh dia 17 Jun. Ini 17 Jun. Tapi anak dia sembuh ialah 18 Jun. 18 Jun. Ya. 18 Jun. Ya. Tengok lagi. Ya, saya dah tunjuk tahap yang lebih kronik. Berapa kali anak ni sawan. Ni sawan. Ni Sabah ni. Ya. Ini pada bila? Tengok. Lepas tu kalau you all jumpa saja, nak tahu kebenaran, jumpa saja. Jangan cakap belakang-belakang. Ya, jangan nak hukum orang. Ya, ni 11 Jun. Ni 11 Jun. Jumpa saja. Ini antara saya. Ni 12 Jun dalam keadaan ceria. Nanti kalau you all jumpa saja, macam-macam benda. You all jumpa macam-macam benda kes. Bagi doktor, kena ada ini, kena ada oksigen, kena ada ini, badan ini. Ya, doktor kalau nak bukti kepada orang dengan kecekapan dengan alat-alat canggih yang boleh dibanggakan oleh semua orang. Tapi kami perubatan sunnah Rasulullah SAW, kami ada Allahu Ahad, Allahus Samad. Kami tahu di mana kebenaran dan di mana kebatilan.
Ya. Siapa yang berubat cara sunnah Rasulullah SAW, pasti Allah menunjukkan pintu jalan keluarnya. Allah yang menyembuhkan. Bukan doktor. Bukan kepandaian manusia. Tetapi keyakinan pesakit itu sendiri apabila diuji, dia yakin dan dipegang erat dengan perubatan sunnah Rasulullah SAW. Ini keyakinan pesakit. Ya. Ini keyakinan seorang pesakit sunnah. Yang ustazah tanam dalam jiwa dia, ya, betulkan dalam diri. Lepas tu ustazah dengan pesakit bukannya ada jumpa macam orang lain datang. Ni tak ada. Kenapa tak ada? Ustazah nak jauhkan. Jangan ada taksub. Kerana taksub ini menyebabkan semua jadi buta. Kebenaran, kebatilan tak boleh nak tahu. Cukup pesakit tu tahu, oh ini ni, ustazah cuma kata, okay, ini pengalaman ustazah. Ustazah dah buat lebih 20 tahun, orang sakit, eczema nak buat macam mana, tulang reput nak buat macam mana, ini nak buat macam mana, ini nak buat macam mana. Itu pengalaman. Ya, pengalaman kita bukannya menggunakan pada orang lain. Dan setiap pesakit tetap memberi penerangan dulu, bukannya terus kadang-kadang orang dah datang dulu masa dulu sebelum PKP lockdown, masa ustazah ada pejabat dulu. Ya, orang datang bukannya terus berubat dengan ustazah, salah. Ya, datang 2, 3, 4 jam tak ada 1 sen bayaran pun. Ya, dan ustazah memberi penerangan, balik rumah suruh balik fikir dulu. Tanyalah pesakit. Balik fikir dulu. Balik fikir. Bukannya terus oh ni terus berubat, beli ni tak ada. Balik ustazah suruh fikir dulu. Sebab perubatan sunnah bukan black magic. Ya, perubatan sunnah bukan black magic. Ya. Kenapa ramai-ramai yang keluar tu tinggal 1.2 tu? Dah koyak ke? Tu bahasa diorang. Ni kita cerita tentang perubatan sunnah ni. Kamu nak nafikan dengan siapa? Ya, tolong sampaikan. Ya, siapa yang pandai. Ya, bahagian B40 ke apa ke. Ya, inilah peluang yang ustazah nak tolong. Ya, anda dah dengar macam mana ustaz tak panggil. Ya, hospital cabut. Sebab ustaz tahu. Kezaliman apa yang korang buat kepada orang yang tidak ada kemampuan. Sebab tu ustazah bila masuk hospital swasta, ustazah tengok. Ya Allah, bila dengan doktor perempuan mudahnya. Bila mereka cek sekali dua, dah. Tak ada mereka nak seluk macam tu, tekan macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak ada orang buat macam tu. Ya, bila kita nak beranak bersalin, ya, dengan doktor perempuan, ya, ini tak kata memanglah juga kata kita tak mampu. Ustazah masa tu cari, ya, 2-3 ribu. Sedikit-sedikit, tak mampu. Lepas tu diorang nak ambil anak. Dah kata tawakal lah, ya Allah, ya Tuhanku. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku jalan keluar. Pasti Allah memberi jalan keluar. Ada je klinik Dewan Muslimah ada. Tengoklah klinik Muslimah berapa. Ada dekat DPM pun ada harga 3,000. Janganlah minta yang ya katil 1 biji. Ya katil luas. Yang itu orang tunjuk duduk seorang-seorang dekat katil. Memanglah. Biarlah duduk katil kongsi. Yang penting ya isteri kita ni bukan jadi bahan uji oleh pelajar-pelajar dan pelatih-pelatih di sana. Ini yang saya nak ingatkan. Ya, terpulang kepada yang lain dan jadi pesakit sunnah. Hari ini, ya, itu yang saya nak betulkan. Dimaksudkan, ya, ustaz kata hospital cabut, itu dia. Ya, sepatutnya minta. Saya minta. Ya, doktor-doktor tolong. Ya, walaupun mereka ini kalangan orang yang tak mampu, tapi jangan buat macam tu. Ya, tolong layan mereka dengan baik. Ya, tolonglah. Jangan jadikan mereka itu sebagai bahan-bahan, ya, untuk doktor nak belajar buat macam tu dengan menggunakan logika. Terpulanglah kalau doktor nak berhujah, terpulang. Itu cara you all. Ya. Tapi bagi ustazah, minta maaf. Bagi orang yang dah tua ni. Opah ni, opah. Ya. Dah tak lama lagi kubur kata pergi. Ya, jadi apa yang ustazah nak sampaikan, ya, bukanlah sesusah mana orang nak berani bersalin. Kalau cuba doktor hujah. Ya, berapa ramai wanita-wanita, anak-anak yang lahir luar nikah tu semua beranak sendiri, doktor. Mereka cek, mereka ada berapa banyak anak-anak luar nikah tu, ya. Mereka ni beranak seorang-seorang dalam bilik air, mereka beranak seorang-seorang. Dan mereka boleh terjun lagi, boleh lompat lagi. Dan anak mereka keluar macam tu dah tinggalkan berapa hari, tinggal berapa jam dekat dalam tong sampah, tinggalkan dalam ni. Ini membuatkan saya berfikir. Ini yang buatkan saya berfikir.
You all pernah pandai cakap, kalau kau ni berlaku macam mana, ini berlaku macam mana, ini berlaku macam mana. Astaghfirullahalazim. Memberi orang takut-takut. Oh, konon-konon nanti berlaku macam ni, berlaku macam ni. Oh, macam ni, tak ada penyelesaian ke? Kami ada Allah. Ustazah pernah lahir anak sonsang. Ustazah pernah melahirkan anak sonsang. Lepas tu jangan ingat, doktor tahu semua. Tapi macam mana kaedahnya, caranya? Minta maaf banyak. Kenapa semua lari? Itulah dia. Ya. Jadi terpulang pada masing-masing, tolong sampaikan. Pada orang B40 semua, Ustazah minta maaf banyak. Tapi itu Ustazah nak cakap, kalaulah doktor di sana, kamu adalah diiktiraf oleh seluruh dunia. Perubatan sunnah tidak diiktiraf. Perubatan sunnah dianggap perubatan kolot. Perubatan yang tidak benar dianggap perubatan yang sesat. Bagi Ustazah, perubatan sunnah adalah perubatan kebenaran. Walaupun Ustazah dah buktikan, orang semakin baik, bukan semakin daging yang cantik datang pada doktor. Dalam keadaan kaki yang berdua, ada kaki dua, tiba-tiba makan bertahun-tahun jadi lain. Minta maaf kalau kata itu hasutan Ustazah datang orang yang reject dah makan bertahun-tahun. Semua pesakit hantar sejarah perubatan doktor. Semuanya hantar sejarah perubatan. Berapa tahun makan, berapa lama mereka setia, ubat apa, mereka sabun apa, mereka pakai sabun apa, mereka shampoo apa, mereka pakai. Bertahun-tahun mereka dah buat benda tu. Macam mana doktor? Kalau pesakit masuk pun pesakit tanya, doktor tanya. Sama lah prosedur Ustazah, sama juga. Biarlah orang kata kolot ke, sesat ke, bagi Ustazah, Ustazah dah buktikan kehebatan kebenaran sunnah Rasulullah SAW. Terpulang kepada doktor semua. Terpulang kepada ahli agama. Terpulang kepada semuanya. Anda nak menghukum apa? Tetapi bagi Ustazah, demi Allah menjadikan langit dan bumi. Tidak menggentarkan kata-kata kalian sedikit pun. Tidak menggoyangkan hati Ustazah untuk undur ke belakang. Kalaulah kata Ustazah, Ustaz, yang mengguris hati kalian, kami minta maaf. Tetapi itu tujuan Ustaz, yang Ustazah membela Ustaz kata hospital cabut, kerana doktor sendiri menunjukkan bagaimana mereka ini dijadikan sebagai bahan-bahan untuk kalian buat kajian, belajar dan sebagainya. Minta maaf. Tapi terpulanglah orang awam menyokong apa, terpulanglah. You all rela, maknanya dengan reda. Redakan diri. Tak apalah buatlah apa yang you all reda. Sebab jangan nak salahkan doktor. Doktor pun tak salah. Sebab you all dah sign, you all yang reda. You all dah sign, you all reda. Maknanya, you all pun ada jawapan-jawapan you all masing-masing. Bagi Ustazah, Ustazah minta maaf. Bagi pihak Ustazah dan Ustazah, kita minta maaf. Kalau kata kalam Ustazah melampaui batas, Ustaz dan sebagainya. Tapi tidak ada niat pun. Untuk memperkecilkan siapa. Tetapi fahami. Bab nusyus. Bab bila dikatakan dayus ni. Biarlah kita fahami ilmu dayus ni supaya kita lebih berhati-hati dalam menjaga wanita yang tulangnya bengkok. Kerana perlu kepada suami balik kepada agama. Faham supaya kamu tidak dihisap besok hari di akhirat. Jangan kata, ya Allah aku tak tahu, aku tak tahu. Ya Allah aku tak tahu. Allah maha pengampun. Kalau kamu dah tahu, Allah itu maha pengampun. Allah pasti maafkan. Allah pasti maha mengetahui. Allah itu maha pengampun. Janganlah kamu cakap, suami Ustazah Dudayus. Kamu tak dengar ke semalam? Ustazah dalam live Ustazah beritahu kan pengalaman pertama Ustazah bersalin, kedua walaupun Ustazah walaupun dalam keadaan macam tu Ustazah masih bangun berdiri nak minta doktor perempuan juga. Ustazah sanggup biarlah beranak berdiri ke beranak apa pun daripada ditengok oleh doktor lelaki. Pertama kita tak ada pengalaman, jadi Allah itu maha mengetahui. Jadi itu dia. Ustazah nak ingatkan balik. Jadi, sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah memberi pengampunan. Dan kepada yang lain, tolong, Ustazah ulangkan sekali lagi. Tidak dibenarkan sebarang edit. Daripada mula sampai akhir. Dan dijadikan video pendek. Kalau nak betul-betul, tunjukkan. Kalau 3 jam live Ustazah, 3 jam you all tunjuk. Kepada orang awam di luar biar mereka mendapat
maklumat yang betul dan maklumat yang tepat. Jangan sekali-kali diedit sesuka hati. Ya, kamu ingat, ya, jangan main-main, ada undang-undang. Ya, cuba baca ada undang-undang, bukan boleh edit sesuka hati. Nak tahu ni, nak bercerita dengan orang, ya, nak cerita kejahatan ustazah ni, apa yang kena buat, buka post A sampai Z. Jangan kerana TikTok janji awal duit, follower yang ramai, ya. Tangan itu membuat kejahatan. Takut, ya, bumi ni Allah Ta'ala dah bagi amaran. Ya, kita buat pekak telinga, ya, buat tak tahu, ya. Jadi sama-samalah kita kembali Allah pada Allah Ta'ala. Saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan semua pesakit-pesakit sunnah, ya, Allah Ta'ala memberi kalian ilmu, mudah-mudahan iaitu telinga berdesing. Banyaklah kita berselawat kata Nabi Muhammad SAW. Jika kita rasa kaki kita tu rasa sengal-sengal, semut-semut, ya, kita berselawat kata Nabi Muhammad SAW sambil kita letakkan, ya, al-warid, dan mudah-mudahan, ya, anda mendapat ilmu yang manfaat, ilmu kebaikan. Siapa yang belajar ilmu yang manfaat, inilah ilmu manfaat. Bila kita sakit, kita tahu ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, kita menjadi orang yang tenang. Ya, kita akan dibantu oleh Allah. Kita akan didorongi oleh Allah Ta'ala. Dan Ustazah minta maaf banyak-banyak, ya, pada semuanya. Ya, kalau ni pakai wakil suami Ustazah juga. Ya, kalau mereka dah live itu semua tu dah biarlah. Ya, Ustazah maafkan semuanya. Ustaz pun dah beritahu. Ustaz tak boleh buka Facebook tu. Ada orang blog. Facebook persatuan. Kena hack. Persatuan punya Facebook kena hack. Ya, jadi Ustaz suruh Ustazah sampaikan kepada semuanya. Dan Ustaz minta maaf pada semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan, mudah-mudahan kita Ustazah maafkan semuanya. Tak ada apa-apa dah. Ustazah maafkan. You all dah kutuk ke apa ke. You all dah ambil keuntungan atas tu. Untuk antara you all dengan Tuhan. Tetapi bagi Ustazah, demi Allah, wallahi, wabillahi, wa ta'alallahi, ya, demi kemudahan akhirat Ustazah, demi kemudahan akhirat you all, ya, Ustazah kata, ya, sedangkan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Sekian daripada Ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.